very good morning to all of you. Sigma Group. Yeah, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yes. Apa khabar semua? Saya harap anda semua di dalam Zoom pada malam ini berada dalam keadaan yang terbaik sekali. Alhamdulillah, sama-sama lagi kita dapat berkumpul pada malam ini. Definitely it's going to be a great session. So, yeah. Seperti mana kita tahu, malam ini adalah it's a final sprint starting from bulan Oktober, November, December. Kita baki lagi 3 bulan to settle everything. Kita panggil final bullet. Ya, final attack. So definitely saya ucapkan welcome to all of you. Okay, all the Sigma Group family. Kita sebagai satu buah family nationwide. Kita ada agency daripada Klang. Shout out sikit pada mana you all boleh shout out. You can just unmute. Okay, Puchong. Kita ada Seremban. Kita ada Kuala Terengganu, Kota Baru, Melaka, Johor, Kota Kinabalu. Shout everybody. Kita jerit sama-sama pada malam ni. Let's energy. Help me to energize the night. Yeah. Yeah, I can hear you. Yes. Klang. Keep energized. Yes. Kita ada banyak masa, plenty of time malam ini. So I boleh nampak kat sini di skrin saya. Saya ucapkan welcome and thank you so much kepada kita punya the one and only Puan Hajah Nik Roslina. Welcome juga. Apa khabar Kak Nik? Hopefully you ada berada dalam keadaan terbaik sekali. Right? Azlan ada juga ni. Ya, dan juga Haji Nik Azlan. Wah, sedap tengah makan tu. Sorry, tengah makan lagi. Oh, wah, terbaik. Enjoy your dinner. Kita pun baru habis dinner kat sini. Alright? So, pada malam ini, okay, again, saya Azim. Okay, sebagai MC anda pada malam ini. Okay. Kita pun dah tahu, you all dapat the memo and the posters attacking final quarter 4. Okay. So ini adalah satu inisiatif terbaru daripada Sigma Group. Definitely being powered up by Sigma Box and all the professionals di dalam our host lah. Alright. So definitely for the first initiative ini, kita panggil Leaders Corner. Alright, Leaders Corner, attacking final quarter 4 yang dibawakan khas, dan speaker kita pada malam ini ialah Encik Muhammad Zulkifli bin Muhammad Yusof ataupun dikenali sebagai Encik Zul. Sedikit penerangan dan sedikit pengenalan lah untuk Cik Zul pada mana yang baru. Definitely all the family, the newcomers, the new family members pada malam ini, saya nak sentuhkan sikit lah, ceritakan sikit pengalaman, pengenalan sikit pada beliau. Okay, merupakan before he joined Prudential, okay, pengalaman beliau cukup mahal, iaitu 6 tahun dia sebagai inspektor di penjara HQ Kajang. So malam ini definitely malam yang cukup bermakna untuk kita semua untuk mengenali perjalanan beliau lebih dalam lagi. InsyaAllah nanti beliau akan ceritakan lebih panjang. Beliau bermula Prudential pada tahun 2011 dan without fail beliau start club every year. Guys, kawan-kawan, sahabat-sahabat, brothers and sisters, kita kena nampak benda ni sebagai satu benchmark. This is the benchmark of we all, the Sigma Group in nationwide. We never compromise for success. Alright? Start club every year, guys, Mr. Zul. Dan beliau mendapat promotion pada tahun 2017 sebagai unit manager 1, dan pada tahun 2018 beliau mendapat promotion unit manager 2. Definitely is a great journey to Mr. Zul, and definitely Mr. Zul have an abundance heart and mindset to share his journey with all of us tonight. Bersama saya juga iaitu host kita pada malam ini ataupun co-speaker, moderator, lain tak bukan Haji Muhammad Del Mustafa Azlan. Without further ado, alright, I would like to call upon Mr. Haji Muhammad Del to
host the night for Mr. Zul. Over to you, Haji Del. Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar kepada semua Sigma Group serata Malaysia? Apa khabar Zul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sihat Sihat. Alhamdulillah. Apa khabar dah? Baik, saya baik Alhamdulillah Zul kan. Okay, So, lama kita tak bersua Zul. Dapat peluang untuk kita duduk macam ni. Terperap dekat rumah Terperap kat rumah kan. Dan saya ucap terima kasih kepada Zul hari ni ke studio kita di Zen Studio dari Seremban kan. Semata-mata untuk berkongsi tentang perjalanan dan yang paling important, attacking final sprint. Ya. Alright, sebelum tu Zul, kita ucap dulu selamat datang sekali lagi kepada semua. Selamat datang dan terima kasih kepada Puan Nick Norosina, Puan Hajah Nick Norosina, our founder. Apa khabar Kak Nick dan juga Nick Azlan, Tuan Haji kita. Apa khabar? Nampak makan tu selesa sedap tu. Okay. Dan Kak Nah ada kat situ, saya ada nampak dalam kereta cockpit F1 tu. Sempena kita nak race to finale to 2021. And kita ada of course Tuan Haji Fauzi, Muhammad Fauzi, Group Sigma 755 iaitu Miza, of course tadi Group Sigma Taqwa, Dream Team, dan juga kita ada Syafidah Saleh, alright, dan of course bersama Sigma Just Do It di Kelang, Megat, Haji Megat dan juga Haji Nazlan Arshad. Yeah. Alright. So, what a night kita nanti-nantikan malam ni Zul. Saya nanti-nantikan Zul. Nantikan Saya pun semangat. Ini merupakan satu inisiatif daripada Sigma Leader untuk adakan Leaders Corner sempena final sprint. Okey, dan juga terima kasih kepada host kita tadi, Saudara Azim Arshad. Okey. What Azim Arshad. Azim Arshad customer saya. Dia dah gurau. Gelak cameraman. Okey. So Saudara Azim, terima kasih Saudara Azim. Alright, and of course kepada semua. Okay, thank you. I'm so excited malam ni. Kita ada satu message yang saya percaya nilai-nilai yang baik, sharing yang datang daripada hati dan daripada real experience, real life. Perkongsian yang real malam ni. Jadi saudara, kita boleh mulakan. Dan sebelum tu, kita juga welcome jika you ada soalan, sila type dekat ruangan komen. Kita really hope that everyone in the session can open your camera, sebab ini peluang untuk kita dapat tengok kawan-kawan kita. Tak dapat tengok dekat, kita dapat tengok melalui lensa kamera pun. Kita dah rasa hilang rindu. Okay, thank you so much to open your camera. And let's get energized tonight. Okay, so kita bagi satu oh yes dulu to start tonight. Oh yes. Oh yes. Let's do it. Yeah, feel the vibration guys. Feel it. Malam ni malam yang panas. Saya percaya malam ni panas. Okay. Alright. So jadi my job today is to berborak dengan Zul. Kita borak-borak kan. Kita discuss kan. Dan kita juga terima soalan. Okay. Alright. And kita hope that malam ni satu malam yang dapat membuka lembaran baru kepada yang semua, tak kisah lama dan baru, towards believing what we do. Believe in what we do. Alright, because that's very important. Alright, because when you believe that perkara ni yang you betul-betul nak buat, you percaya dengan segala dream dan big why you, tak ada apa yang akan stop kita daripada achieve it. Okay, insyaAllah. Alright Zul, so boleh kita mulakan. Tadi kita tengok speaker apa Azim dah introduce since 2005. Then kembali tadi tu kan. Zul ni kawan lama saya. Kita kenal lama dan apa orang kata, kita boleh kurang sebaya kat Zul. So Zul, silakan mulakan malam ni pembukaan. Okey. Besar platform ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sigma? Sigma Group satu seantero Malaysia. Saya nak dengar suara anda. Baik, sangat baik. Sangat baik. Amat Baik. Okey. Terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Okey, saya Kita kerja lah, noh. Jutaan dan ribuan terima kasih kepada penganjur, terutama Sigma Box, Just Do It, Sigma Just Do It Kelang.
kerana memberi platform ini menyediakan facilities macam-macam. Saya nampak macam dah bukan biasa-biasa ni. Dia punya preparation sangat superb dan A lah. Okay. So, saya welcome juga. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka, kepada yang leader-leaders dalam ni, Kak Nik, Nik Azlan, Haji Megat, Saudara Redal, leader saya Haji Fauzi, seterusnya semualah leader-leader Sigma dalam ni. So hari ini merupakan orang kata salah satu daripada inisiatif yang telah dikeluarkan kepada kita panggil apa daripada Sigma Leaders keluar kepada semua Sigma branch. Betul. So saya rasa sangat bermakna platform macam ni. Sebab apa, kita berada dalam final sprint dah final sprint ni orang kata kalau apa baru-baru ni sukan Olimpik, orang kata the pocket rocket man Oh yes. Okay, pacer dah keluar daripada track. Betul. So kita kena attack. Right, so attacking dah bermula. Betul. Alright, platform dah disediakan. Betul. Okay, hari ini merupakan hari first day dan session yang pertama untuk saya berkongsi. Saya diberi penghormatan untuk pendahuluan tugas yang sangat berat. Kita tugas yang sangat berat membuka Leaders Corners kita setiap 2 minggu sempena final sprint. Tugas yang berat. Tapi saya menggalas insya-Allah dengan terbaik. Saya akan deliver yang terbaik. Mudah-mudahan malam ini akan memberi impact, akan memberi sedikit orang kata pengalaman kepada you all. Boleh mana yang baik boleh dijadikan sebagai orang kata penyumbang kejayaan lah kepada anda semua. Alright, so nama saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Yusof. Okay, saya berasal daripada Seremban Negeri Sembilan. Okay, seperti makluman yang saudara Dal cakap tadi, yalah, kami dah kenal sejak tahun 2005. Masa tu saya baru habis belajar daripada Universiti Putra Malaysia UPM. Dia masa tu dah bekerja. Saya fresh grad. Saya masa tu tak silap saya Dal, kita dekat mana Dal? Dekat Ampang Puteri bukan hukum kan? Ya. Itu semalam bila Zul cakap tu, saya terus boleh recall balik. Kalau Zul tak cakap saya tak boleh recall moment tu kan. So saya comeback 2011 pada Oktober sekarang ni dah 2021, satu dekad. Satu dekad 10 tahun bersama Prudential dan Sigma. Okay, sedekat kita bersama Sigma Group. Okay. So saya sebelum ni saya merupakan penjawat awam bertugas di Jabatan Penjara Malaysia. Pelaksana hukuman di Malaysia ini, gantung, sebat, memenjarakan. Tetapi kita tidak memenjarakan diri kita malam ini. Kita bebas-bebasnya. Sebab saya pun dah berhenti daripada Jabatan Penjara. Banyak. Okey, untuk pengalaman penjara ni saya tak nak share mana ni. Saya tak dibagi slot Yes, sepatutnya Zul ada satu idea untuk berkongsi tentang bagi saya satu program yang sangat baik. Real story of satu cerita-cerita kita boleh ambil iktibar daripada pengalaman di penjara, yang mana kita akan buat tak lama lagi Zul. InsyaAllah. Okey, so ada slot lagi lepas ni? Ada, boleh. Okey. So, 6 tahun di Jabatan Penjara. Saya bertugas di Ibu Pejabat Penjara Malaysia Kajang. So di sana 6 tahun dan pada tahun 2011 bermulalah kerjaya saya di Prudential ataupun bersama Sigma Group. Okey, itu antara sedikit latar belakang yang saya boleh ceritakan. Lagi lepas ni. Okey. Zul, bila Zul datang, kita jumpa daripada 2005, Zul cakap kan, kita lepas buka booth masa tu. Saya pun baru setahun masa tu dalam this business kan. Zul baru grad kan. So then Zul apa orang kata masa tu belum ready lah betul kata nak buat betul-betul. Kan? Tapi apa yang inspiring bagi saya nampak Zul balik. Pada after tadi tu 10 tahun yang lepas 2010 lah. Tengok Zul. So boleh tak berkongsi, sebab definitely perkara ni ada satu perkara yang baik untuk kita share sikit lah. Apa you turning point Zul? Okey. Soalan yang baik Adil dia mengimbas balik kita punya zaman muda lah. Zaman muda. Kalau jadi winger bola tu, cupas bol tu kita boleh kejar sampai atas line. Tapi sekarang tak boleh dah. Tak boleh lah kita membiarkan bola tu bergolek sampai keluar lah. Okey. Kita main cara orang tua lah. Play safe. Alright. So 2005 datang, masa tu yalah NNR NNR and Associate, Nick Noroslina and Associate. Okay, so Haji Fauzi bawa saya yang dalam bisnes ni. Saya klien dia, sama belajar dengan dia.
Oh, dia bawa saya dalam bisnes ni. Yelah, baru habis grad kan. Dia pun sekolahkan saya masa tu, kita minum dekat satu kedai lah. Dia kata, "Kau Zul, kau baru habis belajar tau. Kau kena buat betul-betul bisnes ni." Dah kena taruh dah. Masuk. Kan. Awal dia taruh saya, awal minit lah. Awal minit. Cubaannya berani ah. Cubaannya berani awal. Dah. Tak apa. Okey. Kan. Awal minit lah. So tapi masa tu mungkin yalah, dia macam ni, bermulanya kita habis grad, kita nak kerja. Kita nampak seseolah jadi ejen ni macam last resort lah. Ataupun orang kata last choice lah. Saya pun macam orang kata tak berapa sangat kan, tak berapa sangat dia punya keupayaan, tak berapa confident sangat. Tapi masa tu saya join, Haji Fauzi bawa saya dalam bisnes ni 2005, tapi saya rasa tak boleh. So saya stop sekejap. Saya stop sekejap 2005 dan saya bekerja dengan Jabatan Penjara Malaysia. Happy lah Dan masa tu dapat kerja lah Jabatan Penjara lah. Dapat kerja kerja, dia belajar masa kecil nak kerja government. Okey. Nak kerja government. Habis kerja government, selepas tu dah belajar pandai-pandai, tak ada pandai. Boleh masuk you lah. Kira pandai lah tu. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu dapat kerja government. Wow. Pegawai pula. Wow. Ini orang kata jackpot lah. Jackpot, alhamdulillah. Tapi sebenarnya tu bukan jackpot. Bukan jackpot. Okey. So dapat kerja government, happy. Sehingga kan Dan waktu tu saya dapat kerja government, saya happy. Tu yang saya tak buat insurans tu. Yelah. Dah seronok kat sana. Seronok tu kan. Dapat kerja government, orang kata lepas ni kira segala-galanya dah selesai. Betul. Habis. Ini mindset lah. Saya nak cerita dengan you all malam ni, mindset lah. Kita semua habis belajar. Kalau ada mana yang dekat sini fresh grad, saya tak salahkan you all ada mindset macam tu. Tetapi keinginan tu berubah dari semasa ke semasa. Disebabkan kadang-kadang kita terpengaruh dengan cerita Melayu Dengar cerita Melayu kita nak rumah besar macam ni kan. Kita nak ada kereta mewah depan rumah kan. Tapi kita dah belajar pandai, dah kerja government, tapi kenapa aku tak dapat? Sangkut pula kat situ kan. So yelah, keinginan tu berubah. Kita rasa macam ni setelah dalam masa 5-6 tahun tu lah nampak lagi lah. Masa tu yelah, Del, Haji Fauzi yang lama ni kan, Ni Azlan, Kak Ni leader dah kan. Ni Azlan yang Haji Megat semua ni. Semua all out lah. Kita dah nampak dah masing-masing mereka punya progress kan. Sehingga kan sebelum saya join masa 2011 tu, saya nampak ada satu keratan paper, saya nampak gambar Haji Del. Saya nampak satu paper muka dia bukannya gambar kecil-kecil tu, tak. Satu paper tu. Apa specialnya? Apa juga yang special dia tu kan? Apa yang special? Wow, kata ini orang sudah taruh sama saya. Dia ada gambar kan? Ada gambar lah, gambar. Dia ada gambar dalam paper pula. Masa tu ingat tak momen tu kat mana? Kat office penjara ke lepas buat hukuman? Lepas gantung orang ke? Jangan. Saya bukan unit tu. Okay, so gantung orang. Saya pernah gantung 10 orang dah. Wow. Tak ada. Wow, dah. Okay. So, saya buka paper masa tu, saya nampak gambar Haji Del lah. Gambar saudara kita ni, Del. Muka, tengok satu paper tu, muka dia cerita tentang perancangan keuangan. So, saya rasa, aku rasa adakah aku memilih jalan yang salah? Kan? Orang yang pernah taruh aku kat kedai kopi, kan? Bagi aku advice, sekarang dia dah ada dalam paper, dia dah jadi top. Famous. Jadi lepas tu yang saya kebetulan pula Haji Fauzi jumpa saya dekat dia dengan saya klien. Selalu berurusan member lagi kan. Member. So saya pun jumpalah, saya tanya dia, saya kata saya panggil dia, abang, saya nampak gambar Del lah dalam paper. Itulah. Itulah kau nak sangat kerja kerajaan kata. Kena lagi. Aduh, apalah nasib saya. You all mana kerja government, jangan tersalah saya. Saya tak menganggap career tu tak bagus Saya berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya ni tak ada salah, tak ada betul lah Ni orang kata kita santai malam ni, sharing open lah. So saya kata itulah kan. Kau nak sangat kerja government. Waktu tu pun saya nampak beliau pun dah sukses lah kan. Dengan yalah, saya benda yang selepas tu saya nampak, saya tak nampak. Saya dulu
masa kerja government saya tak ada pakai kereta biasa, saya pakai kereta potong sangkar 12 valve Magma. Oh, power. 12 valve Magma. Magma. Itu dia punya capacity engine lah. Capacity engine. Okay, so saya nampak Haji Fauzi masa tu. Masa tu pakai Alphard lah. Alphard. Saya rasa wow, hebatnya. Saya rasa saya dah nampak Adel dekat dalam paper. Saya nampak pula Haji Fauzi pula dengan orang kata perubahan dalam dia punya kehidupan. Saya rasakan ini adakah saya telah memilih satu jalan yang salah dalam kehidupan. Sedangkan saya dah macam biasa kita akan belajar pandai dapat kerja yang bagus. Sehingga saya kerja government, saya happy, saya bernazar puasa 10 hari. Oh, itu yang menarik tu. Tuan-tuan kan bila Zul cakap semalam dengan saya kita rehearse sikit kan. Dia kata dia semangat dia kerja government, dapat kerja tu dia 10 hari dia nazar untuk puasa. Wah, itu memang satu benda yang besar lah. That's betapa you menghargai peluang dan rezeki pada masa tu kan. Nah, berpuasa nazar 10 hari happy, kata selepas ni okey, hidup aku happy ending lah. Happy dah ending. Macam terus lah happy ending lah. Settle. So rupanya kita nampak kawan-kawan kita ada lagi happy. Ada lagi happy. Tengok Haji Fauzi, tengok saudara Del Megat ni, Azlan Kak Ni semua kan. Wow, saya rasa saya perlu, sejarah ni tak pernah menipu kita lah. Mana sejarah ni bukan untuk diungkit, bukan untuk dibaca kembali, tetapi dia mampu memberi kita pengalaman yang bermakna pada betul. Kita berfalsafah sikit malam ni saudara. Wah, bagus lah. Memang betul lah. Bukan kita untuk mengungkit, tetapi kita belajar something. Sejarah ni tak pernah menipu. Dulu saya rasa saya dapat kerja yang baik, saya rasa, tetapi gaji saya dalam 2,000 lebih. Masa tu fresh grad. Saya happy. Saya rasakan okey, habislah, lepas ni saya tak nak pening-pening, dah tak ada kerja dan sebagainya. Rupanya dalam tengok cerita drama, nakkan rumah besar, kita ada impian, kita nakkan rumah besar, kita nak kereta besar, tak boleh. Dengan kekayaan so saya pun jumpalah balik, comeback balik, jumpa balik dengan Haji Fauzi. Saya kata saya nak datang kembali. Mula kembali 2011. 10 tahun yang lepas saya datang, saya jumpa Haji Fauzi, saya kata saya nak jumpa bang, saya nak buat balik bang, kata. Boleh tak guide saya kata. So dia kata boleh kan. Tapi yalah, mungkin kali kedua ni kena betul-betul lah dia kata. Betul-betul lah. Dia cakap itu ada. Kena betul-betul lah. Jangan main-main lagi dia kata. Okey lah. So saya kata okey bang, saya kata saya datang balik. Saya pergi BOP. Saya pergi BOP, saya jumpa BOP masa tu saya datang bulan puasa. Dengan Haji Megat lah. Dengan Haji Megat BOP Saya ingat lagi Megat pakai kasut Timberland. Dia ingat lagi kasut Timberland. Dia ada lagi kasut tu. Dia pakai lagi. Dia favorite kasut saya kan. Yellow boot. Yellow boot. So dia buka lagi saya punya minda. Dan daripada situlah saya punya perasaan ingin orang kata ingin menjadi seperti mereka. Sikit demi sikit nak berjaya, nak rasa macam orang kata ada lebih sikit dari segi pendapatan dan sebagainya. Saya rasa inilah masa dan platformnya. Dan kali ini saya kena serius. Saya tak boleh main-main. Saya pun ada muka juga, takkan datang kali kedua saya nak gagal juga. So 2011 Oktober, sekarang Oktober. Yep. Sebenarnya saya datang Ogos lah kan. Datang Ogos. Proses ambil exam 2-3 bulan dia settle. So lebih kurang momen Zul baru bermula 10 tahun yang lepas lah sekarang ni. Sekarang Aura 10 tahun dah datang. Aura 10 tahun dah datang. Cuma usia tak boleh diubah, tapi aura dah sampai. Itu paling penting. Saya akan sampai. Dia dah masuk. Dia dah masuk dah. Terbaik. Dia dah masuk. Okey. So bermulalah dekat situ. Cabarannya dekat sini pada peringkat awal adalah Sigma. Masa tu kita punya tim fokus dekat Lembah Kelang. Kita pun tak banyak cawangan lagi masa tu. Cabarannya adalah ketika itu saya terpaksa ulang alik daripada Kelang. Masa tu kita daripada Filio kita dah pindah ke Kelang kan. Dah berpindah ke Kelang, saya terpaksa travel 2 marhalah satu hari. 2 marhalah satu hari. Tiap-tiap hari datang ke Kelang. Dia macam tajuk drama. Macam tajuk drama. 2 marhalah. 2 marhalah Demi mencari sesuap nasi. Demi mencari sesuap nasi. Kita kena tulis novel lah lepas ni kan. Perjalanan 2 marhalah. Boleh berjaya tu. Sebab banyak cerita tu adalah cerita yang real. Yang benar, semata-mata benar.
Sehingga masa nak berhenti tu ramailah memberi kata nasihat Kita tak salahkan mereka. Mereka nak memberi nasihat. Ni cerita Zul datang balik Zul. Masa Zul datang tu nak jumpa dengan Haji Fauzi, dah kata nak buat balik, dah buat BOP semua. Lepas tu daripada part time ke full time. Berapa lama masa tu? Saya ambil masa dalam 6 bulan lah. 6 bulan. 5-6 bulan. The second time you come back, you terus buat 6 bulan, you terus nak tinggalkan kerja. Wah. Satu keputusannya saya rasa sangat berat lah dalam kehidupan saya Sangat berat. Sangat berat sebab nak berhenti government. Sebab saya jawatan saya tetap double pension, bukannya kontrak, tetap double pension. Saya dah memilih skim pension. Kalau saya tahu saya nak berhenti, saya takkan ambil skim pension. Saya kan ambil skim careless fee ataupun APF. Tapi kita tak tahu. Betul. So saya pun bila saya berhenti, saya kerugian lebih kurang dalam 30,000 lah. Sebab duit APF saya kerajaan ambil. Saya tak boleh nak minta balik sebab saya dah memilih skim tu. Kalau saya nak pension, saya kena servis 10 tahun. Takkan saya kena tunggu 10 tahun. Sebab saya dah belajar daripada sejarah. Sejarah ni seperti saya kata tak pernah menipu kita. Saya dah tak nak tunggu lagi, saya kata waktu ni. So masa tu dah 6 tahun lah kan kerja? Dah 6 tahun lah. 6 tahun, okey. Lagi 4 tahun kalau nak dapat pension. Lagi 4 tahun lah masa tu. Saya minum. Silakan. Kita minum. Ya, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap you pun mungkin ada peneman kopi ke apa ke untuk menghilangkan dahaga. Sebab cerita kita malam ni mesti menariknya, mesti panasnya. Silakan Zul. Okey. Satu keputusan yang sangat berat sebab saya rasakan family saya sangat happy bila saya dapat kerja government. Terutama ayah saya pun bekas kerja kerajaan, dia pun happy. Sehingga saya berhasrat ingin berhenti tu, dia menangis lah. Saya susah. Saya tak pernah nampak lah ayah nak baring kaki. Tetapi saya cakap tu dia macam sedih lah. Dia sedih tapi mungkin dia tak menangis depan saya. Dia yalah, saya dengar dia sedih lah. Sedih ayah masa tu nak beritahu nak berhenti tu. Saya sedih. Momen tu saya sangat berat lah. Saya macam terpaksa macam melukakan hati kan. Sedangkan dia memberi keputusan penuh kat saya, terpulang lah apa saya nak buat kan. Tetapi saya yakin satu jaminan yang saya bagi tahu kepada dia adalah, saya kata benda yang dah ada dalam poket saya takkan tarik balik, saya kata. Maksudnya kalau saya setiap bulan saya bagi dia 200 ke 300 ke, saya tak akan kurangkan, saya tak akan downgrade yang hidup dalam hidup saya. Malahan saya akan tingkatkan lagi, upgradekan lagi. Itu antara manifesto lah. Manifesto. Wah. Proposal lah. Proposal lah. Visi dia masa tu. Visi lah. Itu antara kata jaminan yang saya cakap dekat beliau lah. Saya kata insya-Allah, saya kata. Bila saya dah mengeluarkan kata-kata macam tu dan saya rasakan benda ini orang kata satu komitmen yang sangat besar. Sebab sama tu saya dah ada anak 2 orang. Saya dah ada isteri seorang. Dan saya terpaksa berhenti government di mana saya dah hilang habis segala-galanya. Yang di samping saya diberi nasihat oleh kawan-kawan yang tidak terfaham bisnes takaful ni dari segi potensial dan bisnes dan peluang dia. Saya tak salahkan mereka, dia banyak masa tu penasihat banyak. Penasihat terlalu banyak. Tapi saya cekalkan hati untuk teruskan saya punya komitmen untuk saya, impian saya ni. Saya teruskan juga walaupun saya rasakan mereka tidak faham dan tidak tahu apa yang tahu ada di dalam prudential business ni ataupun takaful business ni. Okey. So, saya decide. Apabila saya decide satu keputusan yang sangat berat dalam hidup saya berhenti, dan ada satu sifat ataupun satu perasaan panik yang teramat sangat. Panik tu adalah orang kata, yalah macam-macam kita fikir kan. Sebab apa kita fikir? Sebab kita fikirkan kita ada anak, kita ada isteri. Saya yakin kepada mereka di luar sana, kepada mereka yang masih lagi part time, sekiranya you all ada perasaan nak full time, inilah perasaan you all fikir. Saya tak nafikan betul tak? Bila tadi Zul, saya nak tanya Zul kan. Silakan kopi ada Zul. Apa semasa banyak penasihat tu, apa antara common nasihat diorang yang dia bagi untuk you macam janganlah buat lagi benda ni full time. Apa agaknya kalau Zul boleh ingat? Okey, dia kata kita dah kerja government dah secure kan. Dah secure kalau ada risiko. Okey, risiko. Ada risiko. Kalau apa? Kalau tak jadi, apa nak jadi dengan saya punya family? Kalau tak berjaya apa nak jadi? Dengan family, apa perasaan diorang terhadap kita. Yalah, mereka mencakapkan benda yang belum nyata Ya. Tapi semalam Zul ada cakap dengan saya bila kita kongsi, Zul kata bos-bos Zul, pegawai-pegawai atas semua support. Itu pun menarik itu untuk kita kongsi tu. Saya cakap dengan anda semua. Tapi satu benda yang saya pelik,
bos-bos saya, pengarah-pengarah saya yang mana star-star ni semua ni. Berpaku-paku ni semua. Kan dia orang ni memberi advice lah, kontra pula dengan saya kan. Dia kata, "Zul, carry on, jalan, berhenti." Oh, macam tu. Kalau aku pada usia kau aku berhenti, dia kata. Wah, power. Saya rasa macam kenapa dia orang cakap macam ni, sedangkan dia orang tak selesa ke dah jadi pengarah kan. Kalau ikutkan dia kata aku nak berhenti dah, tapi aku banyak hutang, dia kata. Stres kerja tu, pangkat besar tu kan. Pangkat besar, stres, barulah saya tahu barulah saya tahu, oh betul lah. Kebanyakan mereka yang berbintang-bintang ni, kebanyakannya dia orang ambil rawatan di IJN lah. Ambil rawatan di IJN. Mereka mempunyai penyakit 3 serangkai itu kan. That's why kita kena protect diorang tu, big client tu Zul. Betul. So saya rasa masa tu diorang dah advance, tapi pengarah saya bagi sokongan. Dia kata, "Okay Zul, you muda lagi, carry on. You tak rugi apa," dia kata. Tak ada rugi apa pun, tak ada masalah. Banyak masa lagi you boleh buat. So saya pun ambil keputusan, saya berhenti. Bila berhenti, satu panik yang sangat dahsyat dalam hidup. Dahsyat panik tu. Dahsyat. Macam-macam kan. Berhenti. Kalau aku tak buat, habis. Kalau aku tak bekerja kan, bersungguh-sungguh, habis. Itu antara benda yang panik lah. Panik sangat. Hasil daripada kepanikan ni, kepanikan yang ada inilah yang mampu melonjak ataupun orang kata menolak saya untuk meneruskan orang kata saya bekerja. Sebab apa? Saya terlampau panik. Setengah orang kalau panik dia jadi lagi blank kan. Tetapi ini panik. Bila panik ni kita rasa macam habis. Kalau aku tak bekerja, habis. Kalau aku tak bekerja, kalau aku tak keluar rumah, apa nak jadi dengan family aku ni? Kalau aku tak keluar rumah, kalau aku tak jumpa orang, ya Allah, aku menipu dia orang. Dia punya masa tu masuk dalam pemikiran Zul, mindset dia. Mindset dia. Setiap pagi mesti, kalau tak ada appointment mesti keluar juga. Mesti keluar. Takut. Duduk rumah takut. Takut. Sebab apa? Aku menipu mak ayah, aku menipu anak isteri, kan? Anak-anak kecil lagi. Mereka tak tahu apa, aku tipu mereka. Kan? Apa dosanya aku dah buat ni? Berat. Dia punya dalaman tu macam tu. Kalau aku tak kerja lagi, tu satu. Kalau aku tak keluar kerja, wow, dia orang tak makan, susu apa nak beli? Uish, dah bayangkan yang macam-macam lah. Takut. Bila takut, jumpa. Bila takut, ada satu perasaan malu tu hilang. Hilang malu. Tak pernah bercakap dengan orang dan tak pernah tegur dengan orang selama ni, approach. Tetapi keajaiban yang Allah bagi kepada saya, ya Allah, kan? Keajaiban yang Allah bagi kepada saya, bila saya hilangkan perasaan malu tu, kan? Kita tak pernah tegur orang ataupun kita bercakap dengan orang, seseorang yang kita jarang bercakap, tapi kita approach, tapi rupanya mereka ni memerlukan perlindungan takaful. Kita saja yang meletakkan wall ataupun meletakkan barrier lah, kan, dalam kita punya kehidupan ni. Sebenarnya tak ada pun. Bila saya rasa panik tu menolak diri saya untuk bekerja, secara automatik kita buat di luar jangkaan. Sebenarnya pushing the limit lah. Dia tolak kita untuk bekerja dengan lebih, orang kata dia tak ada gila pun, tapi kita macam tak pernah buat benda tu. Kita cakap benda tu macam senang, tapi kita tak pernah buat, rasa macam berat nak buat, tetapi kita boleh lakukan. Bila tak sangka bila kita lakukan, perasaan panik tu menyelubungi diri kita. Okey, habis. Kita akan bergerak. Jalan terus. So panik, malah Zul pun really serious. You cakap kat diri you tadi tu, you seolah-olah you macam marah diri you, takkan aku tipu doang, takkan aku main-main kan. Betul. So benda tu yang menggerakkan kita. Betul. Kan? So itu satu value yang important. Saya percaya benda tu kita boleh ambil daripada Zul. Untuk kita try letak dalam diri kita. Instead, kerana Zul, ramai orang bila panik, dia takut, dia tak bergerak. Tapi tu yang ajaibnya, you kan gunakan word di mana ajaibnya kurniaan Tuhan bagi. You ambil benda tu sebagai satu rahmat. Di mana memang power lah. So instead of banyak kalau kita masih malu, kita boleh belajar kat sini. Dalam final sprint ni terutamanya, maknanya kita masih kurang takut. Kalau kita terbalik kat ayat tu lah. Betul. So itu yang one thing tu, pengubat malu adalah takutkan diri you, fearkan diri you untuk apa kata benda yang baik. Betul. So Zul, sambung balik Zul. So dah buat full time ni. Dah tadi dah keluar, dah satu hal pula. Sudah semestinya bila full time kita akan blank sekejap. Blank. Apa aku nak buat ni? Apa nak buat? Apa aku nak buat ni? Aku nak jumpa siapa ni? Banyak masa pula tiba-tiba. Banyak masa pula ni. Bila part time dulu tak cukup masa. Apa aku nak buat ni?
Kan. Okey. Sampai ke tahap tu, takut tu datang balik. Datang balik. Takut datang balik. Bila takut datang balik, okey, alhamdulillah. Masa tu sistem yang sangat baik dalam Six Sigma Group. Dia ada CPM Isnin, Rabu, Jumaat dan perjalanan 2 mahalah. 2 mahalah dari Seremban ke Kelang. Alright. Kita buat perjalanan 2 mahalah ke Kelang dan kita ada buat phone call, dan waktu phone call tu bayangkan tu yang penting phone call ni. Sebab bila kita ada buat phone call bersama-sama, dia punya spirit tu orang kata menolak diri kita kan untuk buat bersama kan. So kita terus buat phone call dan takut, malu, segan, habis semua kita dapat beat. So kita win. Wow, power kan. Okay. Alright. So Zul, kita pun juga ada juga of course obvious orang jauh lah office, tak dapat lah. Tapi Zul punya semangat tu daripada Seremban tu. Dan just to share, Zul naik motor je dulu. Skuter kecil je kan. Sebelum tu bukan skuter, sebelum tu Kapcai. Honda Wave 125. Daripada Seremban. Tapi saya dah tamatkan perkhidmatan dia. Sebab dia dah cukup tempoh. Kita bagi dia pingat. Jasa. Kita dah semadikan di dalam arcade. So masa tu tukar motor, lepas tu kita motor Wave. Motor Wave tu dia tak dapat menampung capacity. Sebab perjalanan tu jauh. Stres je hari-hari 2 malam. Dia dalam keadaan enjin yang pressure. Kita full throttle lagi. Mak Rempit tahulah istilah tu. Okey. So dalam keadaan tu kita tukarnya besar sikit lah. Untuk motor cek makan. Maksudnya kita pakai VTS 200. Wow, VTS 200. Daripada 125 naik 200. Skuter. Dia macam jet ski tu. Jet ski. Tapi penggunaan di darat. Rupa macam jet ski. Rupanya jet ski. Okey. VTS 200. Tapi masalah VTS 200 ni, masalahnya pula dia ni pakai belting tau. Belting. Tapi belting ni bukannya motor berkuasa tinggi. Belting yang untuk kegunaan mungkin dalam bandar. Dekat-dekat. Tapi kita cuba aplikasikan untuk long distance. So dia terkejut. Jahanam. Okay, so bila perjalanan tu mengambil masa yang jauh kan, motor baru lagi dalam waranti dan sebagainya. Belting macam biasalah, dia ada penyakit lah. Belting putus macam-macam lah. Salah satu adegan yang saya ingat, belting putus lah. Motor baru tak sampai mileage saya rasa dalam 5,000 4,000 macam tu, belting putus sebab orang kata mungkin ketahanan pressure. Sebab dia bukannya pergi balik saja, tapi dia pergi appointment. Pergi apa semua lah. Masa tu kulit gelap sikit lah. Sekarang gelap, dia lagi gelap sikit lah. Kan? Sebab orang kata berpanas air, berhujan. Haba. Sebab cooler naik. Dah lama bawa cooler naik. Kau betul-betul fighter lah. Itu yang power dia, final spray ni kita kena jadi fighter. So putus belting putus tengah jalan. So kita telefon dealer lah macam biasa. Dealer datang lori naik, ambil dan sebagainya. Sebab tu dia kata tak apa. Sebab dia masa tu mungkin cari bisnes, dia bagi saya satu motor. Motor ganti. Saya kata, bos, saya tak boleh. Saya kena, kalau you simpan yang motor, saya mau kerja macam mana? So dia kata tak apa. You angkat itu motor Elegant 150. Elegant 150. Saya kata, bos, tak boleh. Ini 200, ini 150. Saya kata, ini tak boleh, ni macam ni 200 150. Kalau lagi bagi 150 lagi hancur ni motor. Saya kerja betul-betul kerja lah. Betul-betul hentak tu. Betul-betul hentak, saya kata. Tak boleh, saya kata. So dia kata, dia belagak dengan muka sombong. Kata bang. Lo, dia kata dia Cina. Jangan risau, ini Pomen punya motor, dia kata. Pomen punya motor. Aduh, saya ingat momen tu lagi, saya kata. Saya ingat momen tu lagi, confident. Lo jangan risau, ini Pomen punya motor. Kalau sangkut tengah jalan, you call sama saya angkat sama lo orang, dia kata. Gentle dia. Gentle. Confident lah. Confident. Kata, okay, tak apalah kalau you cakap macam-macam, saya okey lah. 3 hari saya pakai. 3 hari, ulang balik. CPM-nya 2 marhalah lagi. Saya dah cakap skuter tak dapat menampung kapasiti saya. Mungkin lepas ni kita boleh buat, tapi ada cara penggunaan yang betul. Cara penggunaan yang betul. Ni macam bengkel motor. Bagus. Ni apa benda pula ni? Apa sebenarnya pula ni? Dia dalam cerita tu juga. Okey kan. Masa banyak lagi ni kalau boleh. cerita motor ni. Tak. Kita boleh sambung lagi. Boleh sambung. Okey. So
hari yang ketiga nak pergi CBM dekat Kelang, terputus belting tu. Kan? Sorry, bukan putus. Elegant tu jam. Jam. Saya rasa piston jam lah saya. Oh, habis. Jauh nak enjin. Bubuk padam. Condemn. Habis. Ada komah lazim. Saya kata, Pomen kata Pomennya motor. Patut. Saya kata, bos, lu kata ini Pomennya motor, ini sudah condemn. Itu motor pun condemn kan? Aduh. Agent insurance pakai motor Oh, ganas. Itulah cabaran nak bagi tahu sebab bukan apa, sebab jauh tu. Jauh. Memang of course. Kalau 10 tahun kita boleh buat lagi. Kalau saya buat sekarang sakit lah pinggang saya. Dulu tak rasa lah. Ya, tapi satu lagi bukan sebab umur. Masa tu adrenalin tu, energi nak berjaya tu kuat. Yes, betul lah masa. Dah tak fikir apa dah tu dah. Saya tak ingat lah. Orang lain kata tu gila. Macam member pun cakap kau gila apa? Seremban Kelang. Boleh ke tak pergi office? Ada juga yang dekat tak pergi office juga meeting. Minta maaf yang terasa Betul. Tengah titik tadi tu. Tengah titik. Ini daripada Seremban ni datang. Okey, datang office dah full time ni Zul. Macam mana lepas tu Zul? Lepas tu telefon Cina tu. Cina tu kata dia ambil motor tu pula. Lepas tu saya datang lagi. Esok saya datang dah. Bos, bagilah saya satu motor lagi. Saya mau kerja. Dia angkat itu motor lah. Dia bagi saya motor EFI. EFI lah. Motor EFI. Lepas tu kata ini motor boleh tahan lah. Jangan hantam lah, dia kata. Dia tak confident. Dia takut. Dia goyang. Awak kasi kan. So bila dia goyang, so kita pun faham lah. Kita faham. Kita jangan hantam lah. Kita buat dalam keadaan slow lah. Kalau contoh CBM masa tu pukul 9, kita bertolak pukul 7, kita kena awal sikit. Sebab naik motor kapasiti yang kecil kan. Relax sikit lah. Chill. Chill. Okey, sebab tu itulah cabaran antara saya rasa faktor geografi yang jauh tu saya rasa. Masa tu tidak rasa perasaan yang orang kata bebanan bagi saya. Sebab perasaan panik tu dah menyelubungi. Saya terpaksa kerja sebaik mungkin. Itulah. Basically Zul dah letakkan diri Zul kat dalam satu tempat yang tak ada pilihan lain. Hanyalah berjaya saja. Betul. Dah tak ada ragu-ragu dah. Betul. Kan? So itu penting, message yang sangat important. Bila kita nak buat sesuatu, kita kena really determine lah. Betul. Kan? Because result dan impact tu memang akan luar biasa bila you really focus. Kan? Okay. So Zul, now you dah jadi full time, datang ke office kan, dan Sigma punya culture, morning meeting kita di Kelang memang kita boleh kata kita really hardworking lah. Kita punya phone call, kita serius. Bila kerja kita kerja, bila main kita main kan. So macam mana lagi Zul teruskan lagi tu, cari customer, kembangkan bisnes lagi. Okey, di peringkat awal macam biasa lah. Dulu kita kalau orang pakai uniform ni, kita ada satu aura yang kita takut dengan bos kita. Orang yang pakai uniform ah. Sini pun ramai polis. Siapa polis di sini? Dia boleh kupas isu ni. Dia kupas isu ni dia ada macam perasaan kita, alamak kita punya bos. Kita punya bos, alamak kita punya tuan, apa semua kan. Kita nak approach kat dia pun rasa macam rasa rasa macam down pun ada. Nak borak dengan dia. Nak borak pun ada. Tapi macam biasa lah. Perasaan itulah, saya cakap terus terang, perasaan itulah sebenarnya dalam keadaan masa itu saya ingat balik saya punya anak lah sebab kalau saya balik dalam keadaan dia tunggu kat pintu pagar, saya tak buat something hari ni yang lain daripada lain, ataupun satu kejayaan, ataupun satu orang kata job lah saya tak buat balik job yang okey. Saya rasa sangat tak close case lah. Tak close case lah. Saya rasa macam apa aku dah buat ni. Apa lah yang aku buat ni? Aku tengok anak aku depan pagar tu, apa lah yang aku buat ni? Aku ni dah letih kan. Setiap pagi bila kita ingat balik momen-momen tu kan, saya dah langgar. Saya terpaksa langgar. Saya punya bos ke, saya punya datuk ke, saya punya pengarah ke, bos lama ke apa, pergilah, tak kisah dia pangkat apa pun lah. Akhirnya apabila mereka nampak kesungguhan ataupun saya sentiasa berada dekat penjara tu kan, selalu penjara ni adalah salah satu tempat saya punya panggil nesting network lah network saya. So saya duduk saya duduk kat situ, saya teruskan approach banyaklah yang memberi impact kepada result saya lah kat situ. So saya yakin you all di luar sana ada tempat you all punya nesting ataupun network you all yang you all boleh gunakan lah. Persoalannya nak ataupun tak nak, malu ataupun tidak, ataupun ada satu barrier yang you all letak ataupun tidak. Itu yang paling penting yang saya nak sampaikan lah kat sini. Kalau you all hilangkan semua barrier tu, hilangkan semua barrier tu, saya yakin habis semua.
Kan itu yang maksud istilah langgar tu. Bukan saya langgar saya kau hajar bukan Ya faham. Saya terpaksa langgar. Kan bukannya kita nak langgar kawasan siapa. Ya, kita langgar je, jalan je. Jalan je. Jalan jangan fikir dah. Alhamdulillah lah result tu. Memang kadang-kadang mana boleh kadang-kadang kita terus dapat result. Tapi oleh kerana konsisten yang ada kadang-kadang orang pun ada kasihan dengan kita. Sebab kita tengok kita semangat datang kita pun sebenarnya bukan minta orang kasihan dengan kita. Dia sendiri yang rasa menghargai. Yes, menghargai sebenarnya. Daripada situlah orang kata saya rasa perjuangan ini adalah nama perjuangan. Ini adalah nama perjuangan. Perjuangan terpaksa korbankan malu, terpaksa korbankan masa, terpaksa korbankan career. Pada titik inilah baru saya kenal itu apa yang dimasukkan dengan perjuangan. Ni adalah nama perjuangan. Ni nama perjuangan. Zul betul-betul perjuangan lah tu. Travel hari-hari bukan biasa-biasa perkara ni. Okay Zul. So apa you punya, as you dah jadi agent, dah achieve Star Club, dah lebih baik kita force forward ke depan. Tahun pertama, tahun kedua dah rasa lebih. So macam mana pula perkongsian di zaman tu? Okay. Pada zaman tu benda-benda yang kita sebagai agent kita macam biasa kita akan buka booth. Betul? Kita akan buat direct approach. Kita akan buat phone call dan sebagainya. Cuma perubahan kehidupan tu agak berbeza. Attitude kita totally berubah. Change attitude tu totally akan berlaku dalam kehidupan kita. Daripada tak ramah kita akan jadi ramah. Ini kita cakap pengorbanan tadi. Lepas tu kalau dari segi Star Club nak dapatkan every year tu, kita akan ambil referral. Tetapi kreativiti untuk dapatkan referral tu macam mana? Ini nama dia beli jiwa. Beli jiwa. Ni nama dia Ayat beli jiwa. Ayat saudara beli jiwa. Ayat kita selalu cakap beli jiwa Beli jiwa. Beli jiwa ni sangat penting untuk kita build repo. Repo ni bukannya dengan materialistik ataupun dengan apa belanja saja. Bukan itu saja. Bukan. Kadang-kadang ada masa kan ingatan. Ingatan kita terhadap orang kata sahabat-sahabat kita. Contohlah saya peringkat awal saya bukannya banyak duit pun. Ada benda yang saya berkhidmat lah untuk mereka. Kadang-kadang kita tolong macam contoh dia nak hidupkan road tag kereta, kita tolong hidup. Kita buat kerja-kerja tolong apa-apa yang boleh tolong asal kerja lah. Lepas tu dah tolong macam biasa saya akan close dia. Kita nak tu. Walaupun dia kecil kes tu. Yes. Dulu Protect berapa RM20. RM20 pun kita boleh jual, RM50 pun kita boleh jual. Dulu. Itu antara benda bila saya bukannya memandang jumlah tu tetapi memandang momentum. Bila saya ada close case walaupun kecil, momentum dia tu rasa happy, balik tu happy walaupun kecil. Esok saya boleh bekerja lagi. Saya sangat jaga dengan momentum lah. Ya, betul. Sebab walaupun saya close kecil, kalau ikutkan saya pergi travel, saya ada satu case saya travel lah. Saya close dekat Jalan Klang Lama Saya close RM30 je. Tapi kalau ikutkan berapa yang komisen? Berapa ringgit je komisen. Tapi oleh kerana momentum yang saya dapat saya close tu membawa kepada lagi satu. Itu yang dia banyak. Antara faktor saya boleh start club disebabkan saya cukup jaga momentum lah. Momentum untuk closing. Tak kisah kecil besar saya balun dulu. Saya ambil dulu. Yep. So jadi tu satu peringatan yang sangat baik yang Zul, kita selalu cakap pasal perkara momentum ni lah kan. Keep your momentum kan. So when we want to attack this Q4, kita kena really now jaga momentum. Sebab kat situ yang Zul kongsi tu, and doesn't matter it's a big or small case, as long close a case, sebab dia bagi kita momentum untuk bergerak esok. Itu paling penting lah kan. Productivity lah kita kata. Zul, masa kau dekat Kelang, I boleh tengok you Zul kan. Sebab saya kat Kelang, kita nampak, kita jumpa dengan kau lah. Zul ni dia memang aktif lah. I tak risau lah masa tu. You jalan je kan. Dan of course you very positive kan. So Zul, so dah close, dah Star Club, hidup dah berubah, income dah bertambah. Kan, dream tu dah start. Betul. Satu persatu dah nampak dah upgrade lagi. Tadi tu motor yang 200cc tu saya nak tanya balik. Lepas tu upgrade motor apa? Dah pakai F5 dah lama. Saya upgrade lah sikit 2 kali ganda punya apa lah, CC 400cc tu. Wah. So masa tu dia dah tukar-tukar khas lah. Dah tukar-tukar khas. Dia dah nampak dah macam wah, dia dah jadi datuk kan ni. Dah jadi Tan Sri dah bawa kan. Dia motor besar sikit. Suatu saya pun dah upgrade lah.
bukannya apa dulu daripada potong saga 12 buah makma tu boleh upgrade daripada Mazda 3 kan. Ya cantik masa tu. Mazda 3. Walaupun orang cakap Mazda 3 Game Boy pakai masa tu. Itu statement tu. Statement tu kan ada ajar statement tu. Ajar tak betul. Actually Mazda is a very good, dia panggil kereta dia Japanese Continental. Sebab dia Jepun tapi dengan Continental, Mat Saleh punya finishing dalam dashboard. Power lah. Mazda 3 mahal juga masa tu. Level-level Civic lah masa tu. Level Civic lah. Seterus lagi. Lepas tu BMW lah. Okay. So Zul, apa yang keep you motivate walaupun you dah achieve Star Club, you dah achieve year by year, but you keep on motivate? Okay, dah sampai bila kita dah Star Club every year ni, dalam satu culture Sigma ni satu je bagus kan, sebab dia melahirkan ramai champion lah masa tu. Ramai tu zaman bukan zaman tu lah, sampai sekarang dah ramai menghasilkan champion, tetapi masa tu kita agent, kita nampak apa nama kita nakkan promotion kan. Masa tu adalah orang kata leader Sigma semuanya champion. Dengan Haji Fauzi dia, dengan Haji Megat, dengan ni Azlan yang UM lah, yang AM ni dia dah kategori lain lah. UM semua yang dia satu bebanan, satu aku kena buat macam ni juga lah. Dia jadi benchmark. Aku rasa ingat Star Club every dah cukup, rupanya tak cukup. Aku naik promote, esok aku kena pula nombor 1 duduk kat tempat dewan ni. Satu panggil, satu kerjanya bukan calang-calang. Sampai sekarang pun tengah berusaha. Tengah berusaha. InsyaAllah Zul, insyaAllah. Tahun ni nampak jauh memberangsang kan. Satu anjakan yang baik kan. $2 million agency insyaAllah. Okay Zul. So because of you keep on nampak promotion, the next level, dah buat next level. So Zul dah build your team sekarang, dah buat sale kan. Macam mana to stay focus Zul? Okay. Sebenarnya pertama sekali kita fokus adalah sistem lah. Kalau kita berada di luar sistem dah tentu kita tak boleh fokus. Sistem sebab apa? Sistem akan menghasilkan environment. Okay, akan menghasilkan environment. Sebab sekarang ni pada level ni dia tak panik lah, dia tak takut dah. Dia tak ada perasaan panik. Yang mula-mula tu dah ada dah. Dah selesa, account bank pun tebal lagi. Bahaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Duit dah lebat sikit. Ego kita pun dah start kan. Yalah, kadang-kadang bila dah sampai macam tu kita rasa kita dah boleh tahu semua benda apa semua. Tapi membolehkan kita sustain lagi dalam kebersamaan kesatuan ini adalah sebab kita rasakan kita berada dalam sistem. Sistem sangat penting. Kita kena pergi office. Ini basic sebenarnya. Kita cakap benda ulang tapi percayalah benda yang kita ulang ni dia adalah benda formula yang sangat mujarab. Tak boleh nak cakap benda lain lah. Kata tak nak pergi office, nak buat cara sendiri. Tak boleh. Tak boleh lah. Banyak kan kalau kita songket balik pun banyak tak nak songket lah. So cerita lah. So kita rasakan perkara-perkara ini, percayalah benda ni. Dia macam orang kata rukun iman lah. Kita tak nampak pun kiamat tu. Tapi kita kena percaya lah benda ni. Kita kena percaya benda ni. Yes. Dia sampai ke tahap macam tu lah, kita nak kena fahamkan situasi dia. Cakap berulang, kena ada dalam sistem, kena datang attend meeting, dapatkan energi kan, kebersamaan kena ada. Togetherness dalam team. Bila tak ada benda ni, dia akan tempang. Percayalah. Jadi no matter how good we are, how clever kita, pandai macam mana kita, tapi kalau kita lupa work dalam team, dalam sistem, memang kaput lah. Betul kan? Memang tak boleh buat kan. Dan kita tengok banyak yang kita punya history kan. Tadi tu nak cakap songket tu kan semua kan. So obviously kita tengok formula-formula ni semua tak jalan lah kan. Betul, tak jalan lah. So work together, kita kena appreciate sistem yang ada. Lagi dalam final sprint ni, let's sama-sama kita seluruh Sigma branch satu Malaysia, kita ambil apa yang Zul sharing malam ni, untuk sama-sama kita lagi rapatkan kita punya team spirit, teamwork kita, ukhuwah kita, work together closely lagi dalam semua department, semua orang yang ada lah, leader dah masing-masing. So Zul, jadi bila kita kata leader, kerja dengan leader, boleh tak share betapa macam mana importantnya for you to, atau siapa kita to work closely dengan leader? Macam dalam case Zul, definitely sangat close, dan orang kata work tu memang padulah dengan Haji Fauzi. Sama-sama lah kan. Pasti akan ada setback. Akan ada kadang-kadang kena taruh ke kan.
Poji kata, apa ni Zul? Contohlah kan. Ataupun saya sendiri kat Kelang, lagilah banyak kali taruh you. Tapi datang kat budak ni, bagus dia datang kan. So macam mana Zul working relationship tu Zul? Dia prinsip saya senang je kan. Contohlah Haji Fauzi buat saya dalam bisnes ni kan. Saya walaupun saya marah macam mana, contoh kita manusia, kita ada mesti ada perasaan marah dengan seseorang ke apa kan. Saya prinsip satulah, saya tak akan cerita keburukan dia ke orang lah. Itu prinsip saya. Walaupun saya marah macam mana pun, saya tak apa, saya telan saya kan. Saya tak nak, sebab dia ada jasa dia dengan saya. Kita jangan nampak buruk dia je. Jasa dia tu yang berada pada tahap sekarang. Kalau tidak tak pakai pun BMW, tak beli pun rumah banglo ni. Betul. Kan? Jangan. Kalau kita fikir dia punya manusia mana dia yang tak ada buruk, betul lah. Betul. Mesti ada, tapi kebaikan yang pernah dia lakukan tu kita nampak tu balik. Saya cakap terus terang, saya tak akan bercerita keburukan leader saya dekat orang. Kalau kat ejen apatah lagi saya tengah cerita. Itu antara prinsip saya. Itu kalau nak songket carilah pada pun. Dia takkan ceritanya. Dia jenis simpannya. Dia takkan ceritanya. Itu antara benda yang saya pegang. You all marah dengan leader macam mana pun, simpan je lah. Simpan je lah dulu. Bukan susah pun. Yelah. Paling kuat tarik dia pergi minum. Aku betul lah, aku sebenarnya aku marah hangau. Secara gentleman dan professional kan. Sebab kita semua kembali balik, kita datang sini hanya dengan satu sebab, nak berjaya. Kan. Jadi kita nak fokus ke situ, datang ke this business untuk capai segala cita-cita dan harapan kita. Okey Zul. So kita dah borak banyak dah kupas Zul. Now kita nak masuk dari segi apa tadi Zul cakap pasal Sigma, pasal sistem kan. Bagaimanakah sistem Sigma ni selain daripada office meeting, leader-leader kat Sigma membantu Zul pada masa tu Zul? Okey. Sebab pertama sekali leader Sigma ni dia ada karakter. Kan. Karakter dia apa? Dia sangat jaga dia punya level dia lah Sebab banyak di luar sana leader. Betul? Leader banyak. Macam AM pun ramai, UM pun ramai, tapi leader dekat Sigma ni dia ada satu level, dia letakkan satu level bahawa okey, leader dia mesti macam ni. Leader at least nak promotion dia mesti ada income banyak ni. So dia punya level dia tu dia something level yang kita rasa ini kita tahu ini adalah leader. So dia secara tak langsung dia inspire kita. Bila dia inspire, automatic dia adalah environment yang saya cakap tadi. Benda tu sangat yang orang kata membantu saya lah. Membantu saya lah. Ya. So jadi Sigma pun kita agensi aktif. Kita macam-macam kerja lah, kita buat macam-macam. Kita agensi yang nak sentiasa do better. Betul. Kan. So dan now Zul as a leader sekarang kan, dah jadi unit manager dan ada build juga top agent dan ada satu top agent baru-baru ni di Johor kan. So apa yang Zul boleh bagi message kepada semua kita ni kat dalam ni hari ni dalam Zoom ni kan, in terms of dengan COVID yang baru happen, yang mana kita semua lalui COVID ni kan, apa Zul nampak bisnes kita sekarang? Okey. Dan ke depan. Pertama sekali kalau you all dengar saya punya message malam ni you all rasa you all tak you all rasa you all tidak terganggu dari segi income, you all rasa you all tak hilang dari segi kerja. Memang kita tak nafikan COVID ini ada memberi impact kepada kita punya pelbagai faktor, dari segi ekonominya, dari segi pendapatannya, dari segi sosial dan sebagainya. Tetapi percayalah, kalau you all rasa pada malam ini you all tidak langsung terjejas dari segi pendapatannya, dari segi ekonomi, dari segi lifestyle-nya, malam ini kalau apa yang saya cakap ni you all dengar betul-betul, you all pergilah sujud syukur cepat. Bahawa menunjukkan bahawa kita di dalam takaful industri ini tidak memberi impact, malahan dari segi pendapatan, income, aktiviti kerja, cuma ada sedikit perubahan dari segi cara bekerja saja, tetapi dari segi perubahan income tidak ada, career tidak hilang. Sebab apa? Sebab kita norma baru dalam kehidupan di Malaysia, kita juga ada norma baru dalam pekerjaan. Ini antara pesan yang saya nak sampaikan kepada you all. Sekiranya you all tidak rasa terimpact, tidak rasa terimpact kepada benda-benda yang saya cakap tadi, bersyukurlah. Bersyukurlah dengan organisasi you all ada, Sigma Group. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada leader. Berterima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang memberi support, energy energy dan sebagainya. Ini antara
benda yang saya nak cuba sampaikan kepada anda di luar sana. Wow, sangat-sangat apa orang kata baik Zul. Really touch my heart, saya punya hati Zul. And aku punya hati dan perasaan bila kau cakap this. Dan of course saya percaya dia touch apa all yang tengok kan kat dalam Zoom ni kan. Message dia ringkas dan simple. Kita tak ada terkesan, kita tak ada problem. Alhamdulillah semua going well. So sujud syukur lah, itu Zul punya message kan. Jadi kita kena really bersyukur dengan apa yang kita ada hari ni. And that's how pun kalau kita belajar dalam agama kita pun dengan bersyukur untuk kita gandakan. Jadi kalau kita tak dapat gandakan kan, belum gandakan lagi, so cuba check balik kat mana part syukur tu yang kita buat hari ni. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita solat, kita syukur, tapi mungkin kita banyak komplain. Mungkin kita banyak merintih. Apalah aku ni tak pandai, aku ni nasib ni macam ni, apalah dia, kenapa kan? So itu pun juga kita boleh takrifkan sebagai mungkin tak syukur sangat. So jadi guys, malam ni memang power Zul. So Zul, why not kita take a break? Kita take a coffee break, a 5-minute toilet break, because kita dalam online. So online of course kan, dia punya fokus tengok komputer lama. Kita bagi 5 minit break and kita jumpa untuk second slot dan finale. Yeah. See you later. Okay, yes. Kita kembali Zul. Ya. Kita dah basahkan tekak. Kita borak-borak sikit tadi kan. Ya. Dan saya percaya semua orang hopefully dah pergi ke toilet dah keluar. So come back. Kita welcome back semua. Okay, dalam kita punya second episode. So Zul, kita dah cerita panjang dalam final sprint ni apa yang you lalui. So cantik juga you pun start dekat dalam final sprint 10 tahun yang lalu kan Zul. So Zul, tadi sebelum kita stop, Zul cakap satu benda yang Zul dapat dalam bisnes ni, iaitu Zul dapat lepas 3 tahun Zul dapat rasa diri jadi lebih baik. Nilai, attitude kan. Zul tak cakap pasal kewangan. Zul tak cakap pasal material pun. Zul cakap pasal spiritual dan as an individu become a better person. Itu salah satu daripada dulu kita punya vision tu, be a better me tu kan. So nampak that Zul really follow apa yang kita belajar turun-temurun daripada Sigma. Kita masuk attitude is 90% of success, skill is 5%, knowledge is 5% lah kan. Betul. So because bila kita punya attitude dia cemerlang, insya-Allah skill dan knowledge kita akan meningkat lah. Betul. Kan. So Zul, dia cakap sekarang ni saya nak touch sikit kat skill tu dan knowledge kan. So especially kepada budak-budak yang baru, sikit kita bantu. Macam tadi kita kata banyak je program dan kelas dan presentation macam mana nak jual, technical yang sentiasa kita ada dalam sesi formal ataupun sesi kat office ataupun sesi yang coaching kat rumah ke kat mana-mana lah kan. So Zul, tapi apa yang Zul boleh bagi satu atau dua message Zul tentang apa important skill ni sebagai agent insurance ni Zul, dan knowledge ni Zul? Okey, berkaitan dengan skill ni. Skill ni adalah orang kata dia pertama sekali kita akan belajar secara dalam kelas teori dan sebagainya. Leader ajar, senior ajar. Okey, tetapi percayalah sekiranya tidak ada keberanian untuk mencuba dan praktikkan, dia tidak akan grow dan dia tidak akan improve. Sebab apa? Apabila kita mempraktikkan, kita pasti akan ada kesilapan. Ataupun orang pakai try and error. Yes. Daripada try and error itu adalah pengalaman yang sangat berharga lah. Sebab kita kata apalah, apa cakap macam tu tadi kat saya. Itu kita belajar tu. Apa aku silap. Kalau leader beritahu kenapa kau cakap macam tu? Aku pergi cakap pula, aku pergi tanya pula kenapa kau kahwin dua. Macam tu lah. Patutnya soalan tu boleh tanya. Saya tanya ataupun kita dah patut close tapi kita tak nampak nak kena close, kita balik. Betul. Benda-benda macam tu bila kita dah belajar penting, tetapi praktikal di lapangan kan sangat penting. Sangat penting. Yep. Dan untuk menghasilkan praktikal di secara on job training tu sebenarnya perlukan keberanian dan orang kata hilanglah perasaan malu tu. Dah lah tu. Sampai bila nak malu ni? Kita ni ejen insurans, terimalah hakikat. Kita ni ejen. Tak terima kita hadam lagi ke apa ni? Hadam lagi tak terima ke sudah. Dah lah tu. Dah lah tu. Insaflah. Awak ni ejen kena jumpa orang. Betul. Sebab kalau kita tak jumpa orang, apa kita nak buat? Betul. Terima hakikat dan belajarlah tentang kesilapan kan. Kita tahu lepas ni
Kita bukan minta kesilapan, tetapi percayalah kita ni tak perfect. Kita jumpa orang, kita mesti akan melakukan kesilapan. Dan percayalah kesilapan itu yang akan membantu dan improve kita punya skill. Itu antara saya intipati yang banyak. Kalau contoh dari segi percakapan, ya, dari segi orang kata keyakinan, level confidence sebagainya, dia develop daripada practical. Dan bila kita flashback balik, kita punya confident level mula-mula sampai kat Sigma. Sangat teruk. Sangat teruk. Of course, kita memang sekarang ni pantang nampak kamera. Pantas. Tu kamera okey. Suka. Suka dengan betul, kamera betul, kan. betul. Suka perform. Suka Suka conquer stage. Suka conquer stage, suka present, suka kenal orang baru. Sebab apa, kita jumpa pelbagai background kat luar Betul, sana, betul. Bila jumpa pelbagai background, kita bayangkan kita pernah jumpa artis kan, walaupun dalam Six Month ni ada artis. Ya. Semua ada artis. Okey. Kita jumpa artis, kita jumpa orang-orang CEO Pangkat besar, pegawai kerajaan, big position dan sebagainya. Kan. Tapi apalah sangat selepas ni kalau kita nak jumpa orang-orang yang kita bukanlah kita nak merendahkan siapa, bukan. Maksudnya kita nak jumpa orang-orang biasa kebanyakan. Apalah salahnya kita nak buat sedikit presentation, rasanya tidak menjadi masalah. Betul, tak jadi masalah. Itu antara benda yang improve lah saya. Saya akan jumpa banyak orang bercakap kan. Dulu tak boleh bercakap ni pun segan. Ya, dulu kita cakap sepatah-sepatah je. Bukan penjara pula kan. Bukan penjara lagi. Tangan je naik. Tangan je naik. Kaki je pergi. Cakap tak payah. Jalan tak payah. So, jadi sangat-sangat baik kan Zul punya perkongsian tentang application. Jadi kita belajar mesti kena practice. Kan, sebab kalau ilmu tu kita just simpan, Zul kan. Betul. Macam Zul cakap tadi, kita belajar banyak, buku nota tebal kan, tahu banyak tapi kita tak buat. Kan, so jadi umpama ilmu tu jadi ilmu tak berkesan kan. Jadi make sure malam ni kan kita buat lembaran baru, buka buku baru, buka final sprint baru. Remember your goal pada tahun awal ni 2021, semua orang ada azam baru, Zam. Betul. Semua orang ada azam. So jadi Zul dan semua kan, kita hanya ada 3 bulan je kita nak capai azam kita ni. Betul. Dapat tak dapat tu kita harap yang terbaik je, tapi kita tak nak putus asa. Kita buka satu baru, now kita ambil. Aku kena practice kan. Sebab saya percaya all of you are already bukan basic training je, dah more than basic. Betul. Dah. Semua ejen Sigma. Jadi kalau kita sama-sama work together, dapat malam ni the energy daripada Zul sharing kan, memang akan jadi very very powerful lah, insya-Allah kan. Okay Zul, menarik lah kau cakap pasal apply ni kan. Dan buang ketakutan kan. Dan dah cukup-cukup lah tu, buang malu tu dah. Dah jangan malu kan. Malu ni macam kita belajar Zul, ego. Jadi bila kita masih malu, kita kena actually admit kan, jujur dengan diri sendiri, iaitu kita masih ada ego kita. Cuba tengok kat mana ego kita bawa kita hari ni. Adakah ego kita membawa kita kepada satu level yang kita hari ni benar-benar nampak, wow, okay, aku betul-betul rasa inilah usaha yang terbaik. Saya percaya kalau kita betul-betul tengok benda ni, kita always can do much more better, Zul. Betul. Jauh lagi banyak. So Zul, bagaimana nak cerita sikit tentang pengorbanan, tentang masa ni Zul? Of course masa mula-mula kau start dan sekarang surely banyak masa dalam business, less time for family. Bagaimana Zul boleh cope? Sebab kadang kita ada cabaran, kita tak dapat nak balance right time. Kan, kadang-kadang kita nak semua perfect, tapi tak macam tu kehidupan kan. Perlu ada pengorbanan. Kan? So Zul boleh tak bagi kita sikit idea Zul? Sebut pengorbanan ni, kita kena tulis novel tulis novel tu. Sekarang ni masa berfalsafah. Silakan. Okey, Dan macam ni. Pertama sekali dalam kita berbisnes ni, betul pengorbanan tu sangat-sangat penting. Bila sebut pasal masa kita kurang, kita banyak dekat luar. Percayalah, kalau sebelum ni kita kadang-kadang kita contoh ada yang ambil isteri balik kerja, kan? Lepas tu ada yang ambil anak kat sekolah. Kita malam kita boleh main dengan anak. Tapi percayalah kan, dalam masa 3 ke 5 tahun yang pertama ini, ni pegang betul-betul, 3 ke 5 tahun yang pertama ini kan, benda tu akan berubah sekejap. Dan apabila dia berubah, dia automatik dia akan jadi passion selepas tu. So apa yang saya nak cakap dekat anda semua kan, pengorbanan itulah yang memberi, orang kata, memberi impact kepada saya bahawa menunjukkan itu ialah dia susah sekejap lah, susah sekejap, di mana saya akan, orang kata, dalam proses untuk develop kita punya skill, nak develop kita punya career, financial dan sebagainya, itulah yang saya rasa saya hilang itulah. Saya rasa saya
dalam masa 5 tahun yang pertama tu untuk develop kita punya team empire dan sebagainya, masa dengan family memang sangat-sangat kurang, tetapi pengorbanan yang dilakukan pasti ada manisnya di akhirnya nanti. Percayalah. Terima kasih Zul. Betul. Kan kita mana nak dapat apa kata kalau tak pecah karuyung mana nak dapat sagu. Betul. Kan so jadi for great things to come mesti datang dengan great effort. Jadi I really hope kita sama-sama together ambil now, tengok kita masih berapa tahun umur sekarang. Saya suka macam ni Zul. Tambah je 5 tahun daripada umur kita sekarang. Betul. Kan cuba fikir kalau you tambah 5 dengan umur you sekarang, kalau kata you 30 tambah 35, 20 25, 25 30, 40 45. Dalam masa 5 tahun nak ke sebelum umur kita ni, cuba bayangkan kalau kita betul-betul really put the best focus, build the foundation, build your empire. Kan? Masya Allah, 5 tahun lagi you akan rasa macam Zul katalah, semua manis lah. Kan? Passion, love, you will love this business even more. So Zul, kita dah nak pergi kepada last minute ni. Saya kata masa kecederaan sebelum kita terima soalan. Kan? Dah ada soalan yang masuk ni. So guys, please give your question. Kan, apa-apa soalan saya ada dengan Zul ni, Zul boleh bantu you all sama-sama yang lain. Kadang-kadang soalan you juga membantu yang ramai-ramai dalam sesi kita begini. Okay Zul, kita Sixma Group adalah salah satu agensi yang berdaftar di bawah Prudential Malaysia Berhad dan Prudential BSN Takaful. Jadi kita distribute produk Prudential. So bagaimana Zul nak kongsi Zul, kalau as a Prudential lah Zul. Tadi kita dah cakap Sixma sebenarnya. Now kita nak masuk segmen Prudential sikit. Kan? So ini kita punya bapak company lah. So bagaimana Prudential as a company, as a product, as everything yang Zul now after 10 tahun journey bersama Prudential, apa Zul nak kongsi kepada kita semua tentang Prudential? Okey. Pertama sekali kan, Prudential ni mereka di luar sana, terutama kita sebut pasal industri terutama dalam line industri kita. Kalau kita berduduk satu meja dengan sahabat-sahabat kita di luar sana yang lain company macam Takaful Ikhlas, Etika, tetapi dia tahu yang kita ni adalah ejen Prudential, sebenarnya mereka ini ada perasaan hormat yang tinggi kepada kita. Dia rasa macam kalau boleh tu dia nak cium tangan kita. Tak ada gurau. Ya, gerak. Okey. Ya, Tak, number betul. 1 company. Betul. Sebab dia orang faham culture Prudential tu macam mana. Itu satu. Dan yang kedua pun banyak kan? Kalau boleh saya share, kita ejen kita Prudential di dalam Prudential, dan bila dia lompat company lain dia dapat jadi manager. Lompat ke mana jadi manager. So terus kita tahu kita punya level. Terus Maksudnya lompat tiket lah ni. lompat tiket. Kotak kata. dapat offer baik dia lompat. Lompat. Ini bukan unsur politik. Ya. So maksud dia kita punya benchmark tu macam mana? Macam ibaratnya kita dalam penghapusan etnik ni. Kita nak bagi yang reject, kita nak bagi dekat company lain. Ambil je. Maksud dia kita nak bagi yang mana yang tak power ni kita jual player lah. Jual player. Player power kita simpan. Ya. Itu level Prudential tau. Level Prudential. So kita punya level ni bila kita duduk semeja dengan ejen-ejen di luar sana yang lain company, mereka tahu kita punya level. Dia tahu. Always respectable lah. Dia akan respect dengan kita punya culture dan kerjaya ataupun cara kerja kita ni. Power. Zul cakap pasal culture kan. Zul tak cakap pasal produk. Zul tak cakap lagi masuk belum cerita pasal produk. Kita produk innovator. Kita first kali keluar medical card. Kita first kali keluar produk warisan, aspirasi kan. Mobility kan. Kita cakap pasal culture je dulu. Sebab culture tu yang paling important. Sebab dengan culture tu datang the rest. Betul. Budaya yang ada kat Prudential ni memang power lah Zul. Dia juga ubah aku lah Zul. Kan, kalau tak ada Prudential, tak ada Sixma, I do not know lah. Kan, apa yang jadilah kan. Tak ada Pablo bang. Tak ada. Okay. Alright. So jadi I think kita cover banyak hari ni. Alhamdulillah kan. Zul cakap tadi in terms of banyak nilai-nilai message yang penting. Jadi kita open tu soalan lah sekarang Zul. Kita layan soalan sikit Zul Okay, silakan. Jadi saya tengok soalan yang masuk. Okay. Soalan daripada Mizawati, yang partner kan ni. Alright. Associate manager kan. Okay Zul, Zul boleh tak share moment inspiration perjalanan Fight Star Club di Q4? Okay.
Mungkin ada momen dengan dia kot dia nak refresh ke. Mungkin kita boleh bagi session tu kepada lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu lagi 2 minggu memang dia akan bercakap kat Miza kan. Okey. Sebenarnya kalau culture yang ada dekat Prudential ni biasanya bila sampai dekat quarter final sprint ni, masa saya jadi agent dulu, mereka ni akan ada produk-produk yang baru tau. Masa tu macam platinum lah. Lepas tu macam-macam lah. So bila kita ada produk baru, kita ada cara yang baru. So kalau cerita saya flashback balik, saya macam mana saya saklap waktu quarter final dapat captured case sampai 70,000 80,000 satu bulan kan. So sebenarnya daripada support, daripada produk-produk baru dan sebagainya. Itu satu. Lepas tu yang kedua adalah orang kata kita ambil keputusan, take decision yang bahawa ini betul final quarter, bukannya first quarter lagi. Kita kena sedar ini adalah final quarter. Mana yang tertinggal kodok, mana yang tak dapat catch up, kejar balik. Dan buatlah satu decision bahawa malam ni dengar ni betul, sekarang dah final quarter. Final quarter ni memang kena bersilat dan panggil apa? Kungfu semua, bazooka, pistol semua keluar. Itulah mindset yang betul-betul fighter. Orang kata fighter kita bekerja kan. So decision yang bahawa bulan 10, 11, 12 adalah bulan final quarter yang betul-betul kena kungfu. Kalau tak bersedia, tak boleh nak kena kungfu, nak kena sakit sikit apa semua, itu bukan final quarter. Itu adalah awal tahun lah. Relax chill lagi kan. So itu dia punya jawapan Miza kan. Dan kepada semua kan, make your decision. Malam ni make decision. Dah 6 hari bulan dah kan. Kita dah kena dah, tak ada masa dah untuk kita race betul-betul attack kan. The attack the tajuk malam ni. Attacking the Q4. Okay. So right. So ada soalan lain. Kita tengok. Saya check dulu. Apa soalan lagi yang masuk? Kita tunggu the rest to fit kita question. So ataupun mana yang tanya soalan boleh on speaker pun boleh. On mic, on your mic and cakap. Ataupun nak tambah ke atau apa-apa nak any question. Okay. Kita ada soalan daripada Munif. Okay. Sebab dia dekat sini, Zul cakap tanyalah soalan terus. Tak apa. Dia dekat sini. Okey, kita sempoi. Zul, boleh tak sharekan macam mana you can change all the challenge yang datang tu become something yang valuable. Q4 we talk about Q4, masa tak ada dengan family dan semua kan. Everyday pun kita tak ada masa dengan family. Tapi kali ni lagi tara kita kata kan. Sebab untuk memahami perkara ni tak semua yang sanggup faham. Boleh tak you sharekan macam mana you betul-betul put effort, energy untuk kejar this Q4 total out. Tidur kat luar pun tak apa, tak ada masalah. Benda ni. Tiga tu. Pertama sekali maruah lah Maruah. Wow, maruah. Sebab kita ni bermaruah bangsa Betul. Melayu ni bermaruah. Wah, sebenarnya berat tu. Berat ni. Kapan ni kita nak cakap ni? Maruah ni. Maruah. Sebab maruah kalau kita sebagai kita ni leader ni tapi kita tak star club, ada miss star club Weh, ni level mana ni? Ini bukannya orang kata APL punya ya, bukan APL punya liga. Bukan liga punya APL ni. So yes. kalau ada lubang masa nak naik leader, ada star club, awak tak star club, ada lompang. Aduh, tak kacau. Inilah kalau cerita Munif tanya, ini maruah lah. Ni saya ada maruah punya orang Ya. Betul lah. Lu ada maruah punya orang. Ada maruah. Kita tahu. Kita rasa macam tak boleh kata kalau macam sebab leader-leader kita yang sebelum ni semua naik dengan keadaan star club, ada team. Kalau kita penyumbang disebabkan benda-benda macam ni, kita mencatatkan environment dan sebagainya, mana maruah kita ni? Cerita dia masa sampai ke level kita nak star club every year ni, alhamdulillah masa tu income dah ada okey sikit. Tapi masa tu berfikir bukannya panik lagi masa tu maruah. Maruah saya tidak rela dipijak-pijak. Ya, betul. Kan? It's something yang kita kena sematkan to be champion dalam this business. Kita kena fight all out. Kan? Because only with that you akan achieve. So Star Club ni bila change your mindset Munif dan semua tanya soalan ni. Thank you Munif. Adalah kepada kalau kita ambil fikiran tu macam tu, dia akan jadi ni. Saya percaya Zul.
Sebab Zul fikir macam tu. Kan? So saya percaya kalau you juga fikir macam tu yang kat luar yang semua ni kat Zoom yang tengok ni semua Sigma branch, kalau you fikir that aku nak buat something, aku nak letak maruah aku nak jadi orang berguna, insya-Allah you akan fly lah. You akan fly. And you akan ingat moment ni tonight, insya-Allah. Okay? So jadi kita tengok lagi lah. Apa lagi soalan yang ada? Tak ada orang tanya soalan melalui speaker ke? Kan? Tak ada orang nak tanya soalan. Mungkin Aidil kau tengah mute kan ke apa? Diorang boleh? Ya. Okay. So kita tengok apa soalan yang masuk. Silakan tanya soalan. Ya. Okay Zul, while kita tunggu soalan Zul kan. Tanya sikit lagi Zul kan. Dah sekarang dah ada banglo, dah naik kereta cantik, kereta best. Kehidupan kau alhamdulillah hari ni. Orang tadi cakap pandemik kan, kita tengok balik kan Zul, sama macam aku Zul. Dalam COVID ni kan, kita tengok customer kita yang berniaga badly affected kan. Orang kerja tak sangat kan. Kalau kata gaji dia 3,000, 2,000, dia hilang kerja, takkanlah dia nak main-main. Dia boleh kerja apa yang ada. Paling simple dia orang buat Grab ataupun start buat small business kat rumah, boleh cover. Tapi kita tengok kalau orang yang berniaga kan, efek dia banyak. Dia yang gulung, tikar, tutup, bankrupt dan sebagainya. Tapi kita buat bisnes alhamdulillah kan, kita tak dengar lagi ejen-ejen kita bankrupt lagi. Ejen kita bankrupt, gantung bendera putih. Kita tak dengar alhamdulillah kan. So we need to reflect balik Zul kan. Business insurance ni memang satu business yang power in terms of resilient lah. In terms of kebal lah kan. Kita kemelesatan ekonomi kita dah lalu. Macam-macam kemelesatan ekonomi. Now datang COVID lagi dalam sejarah dunia paling hebat sekali. Tak ada yang hebat macam COVID ni. But we are still here. In fact kita semua ada positive growth. Tahniah kepada semua Sigma. In collective kita dah run dalam positive growth. So very very good. Okay. So Zul, apa dia? Okay, Anif nak tanya soalan. Okay, on kan speaker dia. Dia pakai ya guys, silakan Anif. Okay, dia tanya apa tu? Dalam setahun berapa Star Club case Itu Awi. So Zul, dalam setahun average case Star Club 100, 80. Okay. Kalau bawah tahun 2015 tu kita masih belum ada produk-produk yang apa? Big value lah. Big value lah. Kita tak ada produk-produk yang platinum, apa nama warisan. Yes. Kita ada medical card je dulu. Betul. So kita close pun kalau nak Star Club dulu ataupun masa kita di peringkat awal saya mula jadi ejen, saya masih ada at least kurang-kurangnya 120 ataupun 110 case. Maknanya saya ada klien lebih kurang 110, kecil, besar, semua ada. Semua campur. Dulu nak dapat close case 1000 ke atas tu agak susah horror lah jumpa. Sebab medical card. Satu medical card dan pada masa tu tak ada lagi hibah, tak ada lagi warisan. Orang Melayu kita nak dengar sum insured banyak-banyak je, dia macam tak payahlah. Kadang dia kerja bagus, hutang banyak pun dia nak 20,000 je sum insured. Betul. Yalah masa tu kita punya versatile presentation pun tak sampai ke level dewa lagi kan. Tak sampai lagi. Betul. Okay. So dalam 100 Ustaz Awi 100 hingga 120 cases. Okay, apa lagi soalan yang kita ada? Saya tengok ada banyak orang type soalan tu. How do you manage your success? Saif, daripada Saif Hasan. Tadi dia ada cerita bagaimana nak manage time tu, yang paling dapat duit itu yang bahaya. Dia cakap itu kena susah nak jaga kan. Okay, banyak agak yang masa tu tersongkit, dapat duit je gone kan. Okay, pakai ayat kau tadi. Okay, so Zul, macam ni kau manage success kau Zul? Manage success supaya dia steady. Okay, pertama sekali macam saya cakap tadi kita jangan erti pertama sekali yang saya cakap, kita mesti ada dalam sistem tu satu yang saya cakap ni. Yang kedua, orang kata kena faham erti persahabatan erti persahabatan. Sebab orang kata duit ni, persahabatan ni tidak boleh beli dengan duit. Betul. Kan? Sebab orang kata benda ni adalah bersifat sementara. Duit, material, kereta, rumah, even rumah pun bukan hak milik kita, hak milik bank. Kan? Bersifat sementara. So macam mana kita nak manage? Kita kena ada satu value. Value adalah value persahabatan. Kita kalau nampak kawan kita rasa macam kita tak berkenan, kita tak perlu nak war-warkan kepada orang dan sebagainya. Kita tak suka dan sebagainya. Dan bila kita ada sedikit kelebihan, kita perbanyakkanlah mengingat orang-orang yang
memerlukan. Yep. Itu secara tak langsung dapat manage lah kita punya sukses. Ini antara idea ataupun yang saya cuba praktikkan lah. Sebab kalau nak manage sukses ni besar olahan dia. Betul. Sebab yang paling penting you kena ada dalam sistem lah. Bila Yep. ada dalam sistem, kita akan appreciate, kita akan respect each other lah. Betul. Sangat baik Zul, sangat simple. Berada dalam sistem Saif Maksudnya once kita duduk dalam sistem, kita duduk dalam environment. Betul. Dalam environment kita ada kawan-kawan kita tadi tu, persahabatan kita punya love towards the team kan. Spirit kita yang akan remind kita. InsyaAllah kita takkan tergolek kan. Sebab kita ada kawan yang akan tarik kita. Kau buat apa ni? Kan? Jangan macam ni. So kita pun segan untuk jadi down sebab kita ada energy. That's why you must work together dalam team. That's the only way to become successful. And alhamdulillah nama kita Sigma Group datang daripada dua ayat, Synergy tu team lah kan, dan karisma. Okay, soalan tadi tu apa yang keluar tu? Pandangan apa? Okay, jap. Okay, alright. Okay, okay, daripada Ahmad Ashraf semasa agent, bagaimana Tuan Zul manage masa dan fokus untuk sales and recruit? Okay, maksudnya kita terus ambil je. Macam mana nak fokus dan sales dan recruit? Tadi kita ada discuss sikit. Ni dia tanya lagi, nak perincikan lagi kot. Between buat sale, nak kejar Star Club, pada masa sama nak buat recruitment. Okay. Sebab pasal recruitment dia banyak stage lah recruitment bawah tahun 15, bawah tahun 20 dia ada pendekatan yang sangat berbeza. Okay, kalau semasa jadi agent dulu, sebenarnya antara benda yang boleh kita fokuskan dengan recruitment, pertama sekali yang kita boleh selarikan dengan sales kita dan recruitment adalah result kita lah. Betul. Orang akan ikut berdasarkan belief. Trust, belief. Kalau walaupun contohlah, kadang-kadang kita baru bermula. Macam soalan tadi, kita baru bermula. Tetapi macam mana kita nak tunjukkan kita punya result? Kita baru bermula, tidak ada result. Tetapi apa yang kita boleh tunjukkan adalah kita punya kesungguhan, kan, kita punya orang kata disiplin, dengan kerja kita komitmen. Kalau kita commit dengan kita punya kerja, secara tak langsung dia akan inspire orang lain, walaupun dia tidak memberi impact yang besar, tetapi ada result. Tapi itulah saya cuba praktikkan. Sebab apa? Sebab masa di peringkat awal saya merekrut kawan-kawan saya menunjukkan komitmen yang saya buat ni secara serius. Saya pergi kelas, saya belajar, saya menunjukkan bahawa bisnes ni best dan sebagainya. Sebab masa tu social media tak apa-apa sangat kan. Tak ada lagi. Masa tu ada pun BlackBerry ke apa nama. BlackBerry. So itu antara benda yang kita cuba praktikkan di peringkat awal. Walaupun part time, tetapi komitmen yang cuba kita nak tunjukkan betapa seriusnya kita dengan kejayaan ini adalah 100%. Bahawa kita betul-betul serius melakukan perniagaan. So secara tak langsung orang kan berminat dengan cara ataupun pendekatan yang kita cuba sampaikan kat situ. Terbaik Zul. Kan. Jadi harap menjawab Mat satu jawapan yang sangat power kan. Keep on your belief kan. Okey, kita ada dua soalan terakhir Zul. Yes. Okey. Saya dapatkan soalan dia. Okey, Encik Zul dia tanya ni tentang belief. Banyak orang suka tanya pasal belief. Contohnya dia tanya kan, kalau saya nak achieve MDRT tapi belum lagi masa tu MDRT. Tapi biasalah dengar orang cakap kena create belief dulu sebelum beri bukti. Maksudnya kadang-kadang benda tu belum datang lagi, tapi macam mana kita nak create belief dulu yang benda ni akan datang. Daripada Azlin Muhammad. Terima kasih. Okay, create belief. Kita kena ungkap. Cinta, macam cinta. Kita kena cakap aku cinta padamu. Wah. Asalnya cinta. Betul. Kita tidak cakap berdasarkan benda yang kita nak buat, kita tak akan tiba-tiba jadi. Kita mesti cakap, mesti ungkap. Bila cakap dan ungkap, belief akan datang dah secara dalaman. Bila dah ada secara dalaman, kita akan ada action. Itu dia panggil attraction lah. Bahasa dia attraction. Betul. Attract lah. Kalau nak cerita pasal percaya tak percaya, cuba tanya MDRT yang mana-mana yang dah buat. Mereka pun sebenarnya mereka tak percaya yang mereka dah MDRT. Betul. Tetapi oleh kerana mereka dah ada pasang niat, kita dalam Islam kita ada niat, sebab tu kita berdoa, kita bekerja ke arah tu. Sebab benda ni tak akan datang sedebu, dia mesti ada peringkat dan kronologi dia. Betul. So inilah step by step inilah yang akan membawa kita ke arah tersebut. Okay, terbaik kan. Very very good Zul kan. Ungkap. So kena cakap tu. Kena cakap saya nak MDRT, saya nak Star Club.
aku nak MDRT, aku nak Star Club, aku nak promote strong, aku nak jadi top UM. Kena cakap. Biarlah orang kata, saya suka cakap ni tu. Dulu saya suka tengok Syafidah Saleh, dia suka cakap seorang-seorang. Nak pergi parking dia suka cakap macam ni. Jalan dia cakap nak close ke, nak close ke, nak close ke. Itu ada power. So lepas ni kita boleh bagi tajuk kepada dia Halimunan lah. Halimunan. Ya okey, Syafidah Saleh ready untuk tajuk dia. Halimunan. Bagaimana untuk jadi Halimunan? Okey. So, jadi baru datang attraction. Kan? Baru kita boleh attract benda tu. So, jangan malu, ungkap. Say because you are talking to yourself actually. Bukan nak cakap kat orang, nak prove kat orang ke no. You tengah nak buat something untuk diri you dan orang-orang yang you sayang. Okay? So, last soalan. Yes. Dia tanya. Daripada Abdul Hakim Syahari. So, Tuan Zul, jika kita sharing produk pada customer, antara fizikal, intelek, emosi dan spiritual, mana perlu mula dahulu untuk memberi minat dan rangsangan pada customer? Wow, soalan dia. Nak start dengan mana? Dia cakap nak start fizikal, intelek, emosi, spiritual. Kalau cerita tentang fizikal, Kowe lah menang. Kowe menang lah fizikal, betul. Barang ada. Barang ada. Kita tak ada barang. Tak ada barang. Kita cakap Ailio. Dah tentu dah emosi lah. Dah tentu emosi. Cerita tentang barang, mana lagi? Kowe apa? Kowe apalah barang-barang yang jual barang lah. Dia mesti menang ni. Dia mesti menang. Mic ni mesti menang ni. Mic ni kereta mesti menang ni. Kereta mesti menang. Koyak. Kita kena titik kau-kau. Kena titik Tapi kau-kau. kita mampu produk kita mampu untuk bermain dengan emosi. Wow, power. Produk kita, sebab apa kita menjual awareness. Awareness ini, mic tidak mampu menjual awareness. Kalau suara dia tak sedap, dia kena pergi kelas vokal. Kelas vokal akan ambil dulu bisnes tu. Baru mic boleh jual. Ya, betul. So kita ini menjual emosi ataupun awareness. Kita orang lain tidak mampu untuk, dia panggil dramatik. Dramatik, betul. Dia tak mampu melakonkan watak-watak ini, melainkan kita sebagai ejen takaful ataupun Sigma Group punya members. Betul. Dengar saya cakap betul. Kalau cerita tentang intelektual lah, cerita tentang fizikal lah, kita ketepikan dulu. Kita masukkan soul sebagai presenter yang terbaik untuk mainkan emosi dan awareness kepada orang di luar sana. Wah, power juga. Dia tepuk dah tu. Soul tu. Fan itu. Itu power kan. So, Abdul Hakim Syahri, masukkan soul anda. Kan, berikan your love, your heart kepada prospek you. Dramatikkan presentation anda. Okey. Zul, kita dah tutup soalan Zul. Tapi datang lagi soalan. Macam mana Zul? Kita layan lah lagi sikit lagi Zul Okey, kita bagi ruang Kita bagi ruang okey, ni last Kita tutup dah Okey. Pendapat yang masih part time, adakah wajib buat full time? Question mark. Apa efek kalau stay part time? Question mark. Saya ejen part time. Datang daripada Gaban Mazlan. Dia ni pun pegawai kerajaan juga. Polis juga. Dia tanya soalan ni. Mungkin dia tengok engkau penjara punya orang, dia tangkap. Saya balon lah. Kau balon. Okey. Okey. Kalau tanya dah tentulah saya akan cakap wajib lah kan. Dah jenis wajib Tapi kita tak nak bias. Kita fair. Kita fair game Fair game. Gentlenya. Ni cakap betul-betul, bukan cakap mabuk, cakap betulnya ni. Betul. Okey. Pertama sekali kita simple. Ada dua tempat kerja, satu polis, satu prudential. Okey, cuba tengok bos anda di tempat kerja dan comparekan bos anda di sini. Itu fakta itu cukup. Fakta itu sudah cukup menunjukkan bahawa itulah perjalanan kita. Saudara Del sudah berapa tahun? 15 tahun, 16 tahun. Okey. Comparekan dengan sahabat anda di tempat kerja yang sudah bekerja 5 dengan 16 tahun. Comparekan dengan sahabat kita ataupun saudara Del dengan bos anda yang 15-16 tahun. Apakah result dia? Comparekan sendiri, analisis sendiri, buat perbezaan, comparison dan jawab sendiri. Wow. Anda boleh akan terjawab sendiri betul. So sebab saya tak nak jawab, kalau saya jawab saya akan bias. Dia tidak ada fair game di situ. Saya macam kita pengulas bola, kita betul. Kita tak ada bias kepada mana-mana pasukan. Ya. Okey, tapi Zul, dia kata tu apa efek kalau stay part time? Dia tanya juga tu. Saya ejen part time, dia kata ada efek ke stay part time ni? Okey. Kalau orang kata macam apa? Macam orang kata jet pejuang Jet pejuang. Dia ada kipas. Okey. Ada kipas. Kipas berfungsi satu
sebelah sini, satu sebelah sini. Dua kipas. Dua kipas, jadi dua kipas. Tapi kipas tu tidak ada matlamat yang selari. Oh, dia lain. Organisasi di sebelah sana inginkan, contoh di polis, inginkan keselamatan negara terjamin. Okey, keselamatan Tapi negara. kita punya matlamat adalah ingin menghasilkan financial freedom kepada orang. Tidak sama. Tak sama. Kipas dia tidak pusing selari. Yes. Dia tak boleh pergi jauh lah. Tak boleh pergi jauh lah. Dia mungkin pusing situ je. Adakah jawapan tu bias? Boleh, tak bias, jujur. bias, okey, Saya jujur. rasa itu jujur. Okey. Kan? Tak boleh. Tak Mana boleh. boleh buat dua kerja? Tak boleh. Tak boleh. Part time ni yang bagus tentang insurans adalah permulaan. To start, dia bagi kita ruang untuk letak separuh kaki dulu. Betul. Test dulu. Test the water orang kata. Sebelum nak masuk, tengok dulu air ni sejuk ke panas. Betul. Kan? Lepas tu kita boleh pelan-pelan masuk sikit. Sikit. Tapi kita kena pelan-pelan masuk. So that lama-lama satu badan dah masuk. Betul. Jadi Gaban, terima kasih kepada Tuan Zul, dia kata terima kasih. So Gaban, insyaAllah kan, sebab kalau kita stay part time lama, bukan tak ada. Ada je ejen yang saya kenal 20 tahun dia part time. Kan? Saya kenal seorang makcik di Pulau Pinang, dia housewife. Kan? Dia 20 tahun, dia kawan saya Zul. Kan? Dia banyak tolong saya juga. Tapi dia masih part time hari ni dan dia full time cikgu. Dia bagi tahu dengan saya motivation dia. Saya pernah pergi Star Club dengan dia sekali. Dia punya motivation, akak nak jadi ejen, suami dengan akak sebab akak nak beli rumah semi-D. Satu bulan bayar 5,000. So jadi gaji, dia nak beli rumah tu. So daripada awal dia cakap dia nak jadi part time, nak maintain je. Tapi part time dia Zul maintain. Every year dia buat PWP Zul. Wow. Sampai hari ni. So saya selalu cakap benda ni, kalau nak part time sangat, kena macam tu part time. Bukan kita part time tapi tak aktif. Tapi part time pun aktif, teruskan. Sebab that's only way untuk you run your business. Tak nak buat part time, lama-lama dah jadi no time problem. Okay Zul, kita tengok soalan ke last, okay, daripada Muhammad Nawawi. Okay, kebiasaan dalam final sprint ni, apa kelainan yang Tuan Zul buat berbanding kuartal awal? Kita tanya kelainan Zul terutamanya bila nak kejar Star Club. Sama ada buat 60 phone call setiap hari, DA meja ke meja atau sebagainya. Nak tahu apa yang kau buat macam dah panik ni, lagi nak push lagi. Dia tengok tahun lah. Tengok tahun. Tengok tahun. Okay. Kita ambil lah ni macam dia ni baru jadi ejen. Dia baru full time budak ni. Baru full time. Apa yang dia boleh buat lagi special? Okey, pertama sekali kalau cerita final sprint dia dah tentu usaha tu akan jadi berganda. Kalau ikut pengalaman dalam final sprint agensi dulu kita ada buka booth, tapi sekarang tak boleh buka booth lah, pandemik dan sebagainya kan. Itu pun saya ada buat. Okey, itu satu. Dan seterusnya orang kata pada final sprint ni, untuk dapatkan kes-kes yang besar adalah, yang paling penting adalah kita build trust dan referral yang sangat penting lah. Trust and referral. Trust and referral. Sebab apa? Sebab seperti saya cakap tadi, apabila kita berkongsi awareness dan kita berkongsi orang kata panggil emosi dengan orang yang kita kenal, yang boleh kita komunikasi, result dia akan menjadi luar biasa. Luar biasa. So jawapan ni semudah. Usaha akan menjadi dua kali ganda. Tetapi untuk jalan yang lebih mudah adalah referral lah. Okay. Referral lah. Yes, powerful referral. Powerful referral. Okay. So harap Awi dapat lagi apa orang kata enlightenment, lagi jelas nampak kan. Gandakan kerja kan. Do more. Alright, and of course go to check your referral based on referral. Sebab apa? Referral ni customer tu dah percaya kita Zul. Betul. Kan? Katakan Zul ambil insurans dengan saya atau saya ambil dengan Zul. Kita dah ada trust. So dia dah percaya pun, dia pun beli. So apa yang kita nak minta dia a favor, bantuan adalah untuk kongsi benda yang baik ni. Benda ni bukan benda yang tak baik. Untuk dia kongsikan kepada orang-orang yang dia sayang dulu. Orang-orang dekat dengan dia. Kalau dia kerja, ada tak dia kawan-kawan kat tempat kerja? Betul. Kalau dia bujang, rumah bujang dia. Betul. Kalau dia lelaki, ada girlfriend tak? Ada tunang tak? Betul. Dah cerita dengan dia, so, isteri dia pula. Kan? So that's how kita grow dalam bisnes ni. Bukannya kita dapat satu customer tu, kita biarkan je. Memang rugi sangat bila you buat macam tu. Itu yang you akan jadi penat. Sebenarnya dengan satu customer, kita grow kat belakang dia. 100 orang ada belakang dia. Kan? That's why important yang Zul cakap tadi, relationship and trust sangat-sangat important dalam bisnes kita untuk you jaga benda ni. Don't just be a product tadi tu, Kowe tu, pusher. Dia boleh buat benda tu. Sebab yang dia je jual, yang servis orang lain.
yang datang rumah kita tukar air orang lain. Dia akan bantu kita, tapi dia tak ada hubungan yang betul-betul konsisten macam kita buat agent insurance. Kita memang ada close rapport. Betul. Klien kita boleh call kita bila-bila masa, tak ada masalah kan. So kita sentiasa ever ready lah untuk servis. Kan Zul, pukul 1 pagi pun kadang-kadang kita tak tidur lagi, customer kata, Del, saya punya anak demam. Kita ada lagi to serve them. So relationship and trust sangat-sangat penting. And insyaAllah Zul, kita pun dah datang kepada kita punya final Zul. Zul, untuk mengakhiri Zul, malam ni Zul. Ya. Kan? Apakah yang Zul boleh sampaikan untuk menutup malam ni, dan mesej terakhir Zul untuk seluruh family Sixma Group, semua branch satu Malaysia kita. Silakan Zul. Alright, untuk sahabat-sahabat Sixma Group seluruh Malaysia, okey. Sedarlah bahawa final sprint dah bermula, pecutan mesti dilakukan. Segala benda yang tak pernah buat cuba kita lakukan pada kuarter ini supaya ia menjadi pemangkin kepada anda semua. Sekurang-kurangnya learning process, dan kalau tak ada rezeki pun at least kurang-kurang dia menjadi learning process kepada anda semua. Dengar ni, buat luar biasa daripada sebelum ini yang tidak pernah anda lakukan. Buatlah kan. Decide lah betul-betul yang bahawa sekarang ini adalah final sprint dan final quarter yang perlu kita gandakan usaha kita. Right, terima kasih. Okay Zul, terima kasih Zul. On behalf of Sixma Group, Sixma Leaders, Sixma Management, Kak Nick Azlan, Megat dan semua, kita ucapkan terima kasih lah Zul untuk membuka majlis kita pada malam ni, Leaders Corner. InsyaAllah kita ada lagi Leader Corner pada 2 minggu lagi bersama Syafidah Saleh kan. Okay. So kecil, comel, molek, comel hotel orang Kelantan panggil kan. Dia join ni Zul daripada dia fresh grad. Nampak memang tak boleh belah punya, gone punya. Memang tak boleh, ni sekejap jadi ejen ni 6 bulan 3 bulan. Ni tak boleh lah ni kan. Memang nampak tak boleh, dan memang tak boleh pun orang tengok. Tapi dia ni fighter kan. Dia nak belajar. Tak lagi orang cakap tak boleh, lagi dia pergi buat. Kan dia kena provoke je, terus buat. Dan alhamdulillah hari ni dia berjaya kan. Ini yang kita suka. Tadi Zul kata Sixma banyak lahirkan ejen-ejen dan manager-manager yang kualiti daripada dulu sampai sekarang, winner dalam industri. Okay. So Zul, on behalf Faiz sendiri, I nak ucap terima kasih kat you. Right. Okay, kita dah buat swab test, kita boleh salam. Okay. Alright. Okay, COVID pun dah getting better, alhamdulillah. So guys, saya nak ucapkan terima kasih Zul, terima kasih sekali lagi Zul. Kita tak rancang untuk ada sekali kat sini. Kita nak buat dia online, tapi bila semalam kita prep, Zul kata why not kita sekali buat. I memang very happy Zul. Terima kasih Zul datang. Alright. Okay, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Zul malam ni. Zul punya perkongsian hebat lah, sangat-sangat hebat, powerful. Reality, real, perkongsian yang real. Ini yang kita nak kan. Kita cakap dengan motivator, dia motivate kita lah. Tapi kita tak tahu dia real tak real. Tapi Zul memang cerita real, dan dia selari dengan apa kita buat. Maksudnya kita adalah insurance agent sama-sama. Perkongsian ni, macam hari tu final sprint Datuk Pocket Rocket Man, dia berkongsi motivasi dari segi sudut dia berkayuh basikal dan menang. Very very good. And tapi hari ni Zul cerita real, dia kerja macam kita. Macam mana kita yang baru ke, yang sederhana ke, yang lama ke, kita boleh ambil this as an inspirasi today. And I wish all the best to all Sixma team and Sixma branch seluruh Malaysia. All the best. Let's attack the final sprint Q4. Alright, with that, saya ucapkan terima kasih. Dan kita sudahi dengan surah Wal-As. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. One very big yes. Yes. Just do it. Just do it. Thank you, Jizul. Alright, thank you. Thank you, Jizul. Thank you, Pablo. Thank you, Thank Pablo. you. Alright. Terbaik Zul. Thank you everyone. Thank you, Dan Pablo. Thank you, Pablo.